betul-betul nak turunkan berat badan kan, sebenarnya daripada makanan. Itu pandangan saya lah. Kalau awak makan pun burger satu hari 5 biji kan, senam banyak kali. Makan pun bedal kan semacam, tak turun juga sebenarnya. Senam tu untuk kardio je bagi saya. Kardio dan untuk kecergasan kan. Senam 20% je. Kalau nak turun berat badan, makanan tu disiplin. Saya buat makanan susah. Sebab makan kita nak menikmati kan. Okay, so aku dah terbebel. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, harap semua murid-murid sihat Ada yang tak sihat ke? Angkat tangan yang tak sihat? Tak ada. Okay lah. So, Alhamdulillah semua sihat. So, bila kita sihat ni, kita boleh buat apa saja yang kita nak buat lah. Okay. Okay, so untuk bab 6, iaitu kita ulang kaji yang minggu lepas sikit. Ringkas lah, secara ringkas lah saya terangkan secara ringkas. Untuk bab 6 adalah ancaman komunis, okay, dan peristiwa darurat. Okay, yang minggu lepas kita belajar tentang inilah kita nak tahu, okay, apakah matlamat komunis kat negara kita, kan? Okay, merampas kuasa daripada British dan ingin mewujudkan sebuah negara republik komunis kat negara kita. Okay, lepas tu awak kena kenal balik siapa nama pengasas komunis. Nama pengasas komunis. Bukan pengasas komunis kat negara kita tau. Ini yang seluruh dunia, satu dunia. Siapa pengasas awal ajaran komunis itu? Okay, nama dia adalah Karl Marx dan Friedrich Engels. Okay, dan menulis sebuah karya. Nama karya Karl Marx adalah Communist Manifesto dan karya Friedrich Engels Das Kapital. Okay, kemudian kita nak tahu juga apa maksud komunis. Apa maksud komunis? Selalu kita dengarkan komunis jahat, komunis membunuhlah, melakukan keganasan, tapi setengah kita tak tahu pun apa itu komunis sebenarnya. Komunis ni sebuah ajaran, sebuah ideologi. Okay, sebuah ajaran, sebuah ideologi. Maksud komunis ialah suatu fahaman politik. Macam Israel, Zionisme kan. Kalau Israel kan Zionisme. Tapi kalau komunis, fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Tidak membenarkan harta persendirian. Macam contoh awak buka satu syarikat awak sendiri, syarikat tu tak boleh jadi milik awak seorang. Mesti sebahagian kekayaan awak tu perlu diserahkan kepada kerajaan, kepada pemimpin pemerintah. Itu komunis. Okay. So, cerita secara ringkas pada minggu lepas juga. Okay, ajaran komunis kat negara kita ni bermula bila? Bila dibawa masuk? Okay, ianya bermula pada tahun 1920-an. Iaitu bermula daripada China dan Indonesia yang bawa masuk. Okay, iaitu China ada tiga parti kat sini kalau kita lihat, iaitu Parti Kuomintang, Parti Komunis China dan Parti Komunis Nanyang. Okay, ni highlight nampak kan? Okay, Parti Komunis China dan Parti Komunis Nanyang. Kena bacalah huraian dia. Okay, saya tak nak terangkan detail. Ini ringkasan saja, kita imbas kembali saja. Okay, lepas tu akhirnya nanti membawa kepada penubuhan Parti Komunis Malaya. Okay, Parti Komunis Malaya ni kat negara kita lah. Okay. Kemudian pengaruh komunis daripada Indonesia, okay, dibawa oleh dua individu ni utama, Tan Malaka dan Alimin. Tan Malaka dan Alimin, awak tengok kat buku teks adalah gambar dia. Okay, Sultan Pepati apa semua. Okay, nama dia adalah Parti Komunis Indonesia. Okay, apa sebab nak wujudkan ajaran komunis kat tanah Melayu itu? Sebab kerana Parti Komunis Indonesia gagal menguasai Pulau Jawa. Ini pernah keluar soalan objektif. Saya ingat Anik dengan Liana pernah join kan kelasnya hari tu. Join ulang kaji. So soalan tu keluar. Okay. Kemudian Parti Komunis Malaya. Okay, Parti Komunis Malaya dikenali sebagai PKM yang paling popular kat negara kita. Okay, dia bermula pada tahun 1930-an lah. Okay, 30 April 1930. Ditubuhkan kat Kuala Pilah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak jangka pun kita dia wujud kat sana.
Okey, dia bergerak melalui apa? Ini paling popular lah. Soalan ni boleh keluar soalan struktur. Okey, soalan struktur boleh juga nak tanya. Okey, PKM bergerak menyusup masuk ke negara kita melalui apa sebenarnya? Okey, paling popular kat Kesatuan Sekerja, masuk melalui sekolah Cina, melalui pertubuhan-pertubuhan, kemudian melalui akhbar yang disebarkan. Okey, akhbar-akhbar yang disebarkan kepada penduduk tanah Melayu bila baca terpengaruh dengan ajaran komunis. Itu cara Parti Komunis Malaya nak menyebarkan fahaman komunis kat negara kita. Ini contoh soalan lah. Bagaimanakah PKM dapat sebarkan fahaman komunis dalam kalangan penduduk di tanah Melayu? Inilah jawapan dia yang empat-empat ni. Okey, itu contoh soalan saja, contoh soalan struktur. Okey, ni zaman Jepun. Okey, awak nak tahulah, kena belajar PKM ni zaman pendudukan Jepun, kedudukan dia bagaimana, zaman kekalahan Jepun ataupun selepas tamat Perang Dunia Kedua, zaman BMA, okey, komunis tu macam mana, okey, dan zaman pemerintahan British, okey, ni trade union ni lah apa semua. Okey, ancaman komunis pun kita dah belajar. Okey, yang ini awal-awal ni. Okey, so kita nak masuk sini lah sebenarnya 6.2 sekejap, 6.2 ni belum dah masuk ke belum? Oh ni dah masuk, okey, minggu lepas kita dah ajar ni. Okey, 6.2 ni kita dah belajar. Yang kita nak masuk hari ni adalah topik 6.3. Okey, ni pengisytiharan darurat lah. Undang-undang darurat bermula pada 18 Jun 1948. Okey, ketika mana peristiwa Persekutuan Tanah Melayu dah diperkenalkan, komunis pun nak mula mengganas sebenarnya. Okey, komunis pun mula nak mengganas. Okey, mungkin ada soalan tanya, mengapakah British memperkenalkan undang-undang darurat di seluruh Tanah Melayu ni kan? Okey, waktu bila, apa peristiwa yang menyebabkan British mengisytiharkan undang-undang darurat kat seluruh Tanah Melayu? So, apa awak nak jawab? Ini berdasarkan peristiwa pembunuhan 3 pengurus ladang Eropah ataupun bangsa British pun boleh. Okey. Okay, maka undang-undang darurat diwujudkan. Alright. Okey. Inilah yang terbunuh ni, Arthur Walker, John Ellison dan Ian Christian ni. Okey, Christian. Alright, kat Perak Sungai Siput Perak. Peristiwa pembunuhan itu barulah Sir Edward Jenner mengisytiharkan undang-undang darurat di seluruh tanah Melayu. Okey, ni Sir Edward Jenner nama dia. Okey. Bukannya yang di-Pertuan Agong tau. Selalu kita ingat yang di-Pertuan Agong isytiharkan undang-undang darurat kan. Okey, sebab jawatan yang di-Pertuan Agong wujud kat negara kita hanyalah selepas negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Sebab zaman ni tahun 48 kita belum merdeka. Orang yang paling berkuasa adalah Pesuruhjaya Tinggi British. So wajarlah dia lah yang mengisytiharkan undang-undang darurat, bukannya yang di-Pertuan Agong. Okey, so ni antara tindakan komunis yang minggu lepas. Okey, apa yang dia buat? Keganasan-keganasan yang dia buat, mengancam pasukan keselamatan, balai polis serang, melumpuhkan ekonomi, serang Lombong, Bijih Timah dan ladang getah. Okey, dan dibunuh juga pekerja-pekerja ladang getah dan pelombongan. Okey, tujuannya untuk melemahkan ekonomi British. Okay, kemudian dia mengancam keselamatan rakyat. Okey, campak bom tangan. Okey, bunuh, culik, membakar harta benda, macam-macam lah dia buat. Okey, kemudian merosakkan infrastruktur. Segala infrastruktur jalan landasan kereta api dialihkan. Okey, macam-macam rosak. Rosakkan paip air, rosakkan telefon, telegraf, jambatan semua dibom. Macam-macam lah. Ini antara bentuk-bentuk tindakan komunis ataupun ancaman komunis. Okey. Ini ceritanya lah, siapakah Pesuruhjaya Tinggi British yang terbunuh di tangan komunis? Jawapannya ialah Sir Henry Gurney. Okey, ditembak mati kerana diserang hendap komunis di Jalan Kuala Kubu Baru dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Alright. Sekejap Okey, Sir Henry Gurney tu muka surat 150. Awak boleh tengok buku teks lah, ada gambar dia 150 kat bawah kiri tu info. Okey, sudut info. Okey,
Itulah Pesuruhjaya Tinggi British, negara kita dulu terbunuh ketika perjalanan menuju ke Bukit Fraser yang diserah hendap oleh komunis. Alright, so untuk hari ini kita akan membicarakan tentang topik 6.3 iaitu apa? Usaha menangani ancaman komunis. Bagaimana ataupun apakah usaha-usaha British ataupun usaha-usaha kerajaan? Boleh jawab tu soalan tu, boleh tanya. Apakah usaha kerajaan ataupun usaha British ataupun usaha kerajaan Persekutuan Tanah Melayu bagi menangani ancaman komunis di Tanah Melayu? Okey, yang ini saya tinggalkan dulu saya tak nak terus minta awak cari isi sebab saya belum ajar kan. Nanti saya ajar habis, nanti kita akan pergi kat sini. Ini contoh jawapan saya tau. Nanti minta awak yang mana isi utama yang ada kat sini. So, pertama, apakah usaha British untuk menangani ataupun usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis kat negara kita? Okey, yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, jelas tak? Yang pertama, apakah langkah British dalam menangani ancaman komunis? Pertama, British memperkenalkan undang-undang darurat. Kadang-kadang disebut perintah darurat. Mengisytiharkan perintah ataupun undang-undang darurat. Okey, itu dah satu markah. Awak sebut begitu je satu markah dah. Okey? So, tapi sebelum tu saya nak minta awak ingat fakta-fakta utama dulu. Okey, saya tak nak terangkan dulu huraian dia. Okey, yang pertama, usaha kerajaan dan British dalam menangani ancaman komunis pertama ialah menguatkuasakan undang-undang darurat. Ingat tak? Yang pertama. Okey, yang kedua, apa cara nak membasmi ataupun menangani ancaman komunis? Memperkasa pasukan keselamatan. Yang kedua, memperkasa pasukan keselamatan. Faham tak maksud memperkasa ni? Memperkasa ni memperkuatkan lah. Awak nak tukar ayat memperkuatkan pun tak apa, boleh. Memperkuatkan pasukan keselamatan. Cuma yang memperkasa ni bahasa buku teks lah. Okey, yang ketiga, ini huraian saja ini huraian pasukan keselamatan tau. Okey, yang ketiga, macam mana cara kerajaan dan British menangani ancaman komunis? Dengan memperkenalkan penggunaan kad pengenalan. Okey, yang ketiga, memperkenalkan penggunaan kad pengenalan. Kalau keluar soalan esei pun, awak dah banyak markah dah. Kalau cukup awak hafal fakta utama dulu. Cukup awak hafal fakta utama, poin utama dulu, awak dah boleh dapat banyak markah dah sebenarnya. Okey. 3 pengenalan, penggunaan kad pengenalan. Nanti saya terangkanlah kenapa kad pengenalan itu diperkenalkan zaman itu. Apa tujuan dia? Nanti kat sini adalah kita baca nanti. Okay, yang keempat, rancangan bridge diperkenalkan. Kenalah guna ayat lengkap kan kalau esei. Jangan awak tulis seterusnya rancangan bridge. Tulislah rancangan bridge diperkenalkan. Adalah ayat tu lengkap sikit. Okey? Rancangan bridge. Nanti kita tengoklah apa itu rancangan bridge. Kenapa rancangan bridge ini dikatakan berjaya dalam menangani ancaman komunis. Kenapa? Okey, lepas tu apa lagi usaha kerajaan ataupun British dalam menangani ancaman komunis? Okey, usaha kerajaan dan British menawarkan tawaran pengampunan kepada komunis. Tawaran pengampunan. Maksudnya akan orang kata kalau mereka serah diri, mereka akan diberi pengampunan lah. Tak akan dihukum lah. Kalau dihukum pun mungkin sangat ringan lah. Macam tu. Diberi pengampunan. Okey, supaya kami tidak cuba nak tangkap kamu ataupun nak membunuh kamu. Tawaran pengampunan. Okey. Yang keenam, apakah usaha kerajaan ataupun British dalam menangani ancaman komunis? Iaitu melancarkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Okey. Dan ketujuh, kerajaan memperkenalkan perintah berkurung. Khususnya British lah. British memperkenalkan perintah berkurung. Okey, ada sebab lah kat sini saya lupa nak tambah kat nota saya ni. Nanti saya ceritalah kenapa perintah berkurung diperkenalkan oleh British. Adalah sebab komunis telah membunuh pekerja-pekerja tukang paip yang datang kat sana dibunuh.
Okey, dibunuh kat sana. Okey, sebab tu mereka memperkenalkan perintah berkurung. Okey, kemudian perang saraf. Akhir sekali British memperkenalkan perang saraf dalam usaha menangani ancaman komunis. Contoh kalau keluar soalan objektif. Okey, kalau keluar soalan objektif pula. Soalan esei contoh kalau keluar soalan esei, jelaskan usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis. Contoh yang pertama, usaha kerajaan dalam menangani ancaman komunis ialah memperkenalkan undang-undang darurat. Seterusnya, memperkasa pasukan keselamatan. Selain itu juga kerajaan, itu saya sebut tahu. Selain itu kerajaan juga memperkenalkan penggunaan kad pengenalan. Selain itu, kerajaan juga memperkenalkan rancangan bridge. Seterusnya, menawarkan tawaran pengampunan kepada komunis untuk menyerah diri. Seterusnya, kerajaan juga melancarkan kempen bulan rakyat melawan penjahat. Berikutnya, perintah berkurung diperkenalkan oleh British. Okey. Dan akhir sekali, kerajaan telah memperkenalkan perang saraf bagi memenangi hati dan fikiran rakyat. Awak jawab macam tu je, dah full mark 8 markah. Betapa senangnya soalan ni kalau keluar. Yang penting awak hafal poin utama ni dulu. Poin utama ni awak hafal dulu itu cara dia lah. Sebenarnya sejarah ni kalau awak tahu cara belajar smart, soalan esei tu kacang goreng lah kan. Tinggal awak rajin ulang kaji lah. Okey? Tanpa ingat huraian ataupun contoh. Itu kalau contohlah, kalau nak menguasai soalan esei. Tapi kalau awak nak menguasai soalan objektif sekali ataupun soalan struktur kan soalan detail-detail kan, kecil-kecil kan. Jadi, awak ulang kaji semualah. Okey? Itu nak dapat A atau A+. Janganlah kerana kejar sangat belajar smart itu, awak nanti cuma dapat C+ atau B, awak tak dapat cemerlang lah. Sebab awak tak menguasai keseluruhan. Okey, so kita pergi. Okey. Okey, yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang darurat. Okey, itu usaha pertama British buat. Okey. Ingat lagi tak kenapa British memperkenalkan undang-undang darurat? Apa dia? Saya baru sebut tadi. Siapa nak respon? Kenapa British memperkenalkan isytiharkan undang-undang darurat? Pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah. Ya, betul. Pembunuhan 3 pengurus ladang berbangsa Eropah itu ataupun bangsa British itu telah dibunuh. Okey, maka Sir Edward Jenner selaku Pesuruhjaya 3 British yang bertanggungjawab dan isytiharkan undang-undang darurat di seluruh negara. Mula-mula dia ada peringkat lah. Kat Perak dulu, lepas tu Johor apa semua kan. Ada peringkat. Lepas tu 3 hari lepas tu ke seluruh negara lah. Okey. So, dalam pengenalan undang-undang darurat, iaitu ceritanya bagaimana? Soalan pernah tanya juga tau. Macam mana undang-undang darurat ini dilaksanakan? Soalan detail pernah tanya, saya jumpa soalan struktur kat buku-buku latihan. Soalan lebih spesifik lah dia tanya. Bagaimanakah undang-undang darurat itu dilaksanakan? So inilah jawapan dia, huraian-huraian ni dah jawapan dia. Okey, caranya adalah menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan komunis tanpa perbicaraan. Menahan sesiapa sahaja. Okey, ini antara keyword lah. Menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dengan komunis tanpa bicara. Tak sempat tanya, awak bekerjasama dengan komunis ke? Tak ya. Ni syak, kita tangkap terus. Itu cara dia orang. Boleh faham tak? Okey. Disyak terus. Pernah bekerjasama dengan komunis, kita tangkap dia terus, tahan. Okey. Tapi dia tak sebut hukum kan, dia sebut tahan saja. Dia akan soal siasat lah lepas tu. Okey, yang kedua, hukuman berat kepada sesiapa yang membantu komunis. Ini cara-cara undang-undang darurat dilaksanakan. Hukuman berat dilaksanakan kepada sesiapa saja yang disyaki membantu komunis. Hukuman berat. Hukuman mati ke, hukuman penjara, dia tak sebut kat sini lah. Dia sebut hukuman berat je. Bila kata sebut berat, faham-faham lah hukuman dia macam mana kan. Hukuman maksimum adalah hukuman mati. Okey, kemudian undang-undang ketat terhadap pemilik
bersenjata api. Siapa-siapa yang memiliki senjata api, dia akan dikenakan hukuman mati. Ini zaman undang-undang darurat Zaman undang-undang darurat. Okey. Sekejap mana saya tu? Sekejap kelas. Hilang. Ini bab 6. Okey, awak nak tahu tak bilakah undang-undang darurat ni? Zaman undang-undang darurat ni tempoh dia bila? Berapa lama tempoh dia undang-undang darurat? Sini saya boleh conteng tak Apa? Okey. Zaman darurat. Berakhir 1 Julai 1960. Apa ni? Mana nak padam? Nampak ke tak Okey, tempoh zaman darurat ni sejak tahun 1948, dia bermula tahun 1948 berakhir bila 31 Julai 1960. Okey, lama tempoh zaman darurat ini lama. Saya kena tunjuk dalam bentuk ni lah. Kejap Word senang lah saya nak. 46. Undang-undang darurat kat negara kita masa itu berlaku selama 12 tahun. 12 tahun lama tau. Kalau awak kata ini undang-undang darurat kita sekarang ni zaman COVID ni, kita dah terasa beberapa bulan dah kita rasa macam lama sangat Tapi ini zaman undang-undang darurat komunis 12 tahun. Ingat daripada tahun 48 daripada tahun 48 sehinggalah tahun 1960. Lama tu. Okey, so kejap. Ni. Mana? Saya ada conteng-conteng sini hilang dah. Kenapa tak keluar ni? Kenapa tak keluar? Kejap, laptop saya hang pula. Okay, kalau awak tengok balik ni tadi. Ni kan. Bermula 18 Jun 1948. Okey. Ini tempoh awal, tarikh awal undang-undang darurat. Awak boleh conteng kat mana-mana dululah tempoh darurat kita awalnya bermula 18 Jun 1948. Tempoh berakhirnya bila? Tempoh berakhir. Berakhir 31 Julai 1960. Okay, so sangat lama 12 selama 12 tahun. Okay, itulah selama 12 tahun. Bermula 18 Jun 48, berakhir 31 Julai 60. So sangat lama tempoh darurat. Right. So seterusnya, bagaimanakah undang-undang darurat dilaksanakan di negara kita dalam usaha kerajaan menangani ancaman komunis? Iaitu dengan menggeledah rumah. Pergi masuk je rumah siapa-siapa yang disyaki bekerjasama dengan komunis kan. Menggeledah rumah, kemudian memagar kampung. Memagar kampung ni yang dimasukkan ni kampung-kampung baru itu nanti rancangan bridge. Okey, nanti rancangan bridge nanti awak akan faham lah. Rancangan bridge tu apa. Antaranya rancangan bridge tu memindahkan penduduk-penduduk kampung yang majoritinya orang Cina yang tinggal di pinggir hutan, diorang dipindahkan oleh British ke kawasan-kawasan baru, penempatan baru yang dinamakan kampung baru. Tujuannya kenapa? Orang kata nak memutuskan hubungan mereka dengan komunis sebab mereka khawatir orang-orang Cina ini yang tinggal di pinggir hutan ni banyak bantu komunis bagi bantuan bekalan makanan, ubat-ubatan, maklumat. Jadi sebab tu mereka
Kerajaan British ni memindahkan seberapa ramai orang-orang Cina ni, penduduk Cina yang tinggal di pinggir hutan itu dipindahkan ke kawasan penempatan baru. Bila dipindahkan ke kawasan penempatan baru di bawah rancangan British, itu nanti lain kita tengok juga. Okey, dan dalam kampung baru itu mereka dikelilingi oleh kawat berduri tau. Dalam kampung mereka tu, yang mereka tempat tinggal baru mereka tu dikelilingi kawat berduri. Lepas tu ada pengawasan pasukan polis. Nama pasukan polis mereka itu Special Constable. Pasukan polis yang kawal diorang tu, diorang tak boleh keluar tau daripada kampung tu. Tak boleh keluar. Sebab mereka ni disyaki mungkin Minyuan. Minyuan tu apa? Minyuan tu golongan yang membantu komunis lah. Nanti kita belajar juga. Okey. Dan seterusnya, antara undang-undang darurat yang seterusnya, kerajaan British memperkenalkan perintah berkurung. Ada, itu last kali pun nanti kita belajar juga. Perintah berkurung dikenakan. Perintah berkurung ni lockdown lah. Lockdown. Tak boleh keluar. Rakyat tak boleh keluar rumah. Dikendaki tinggal di kediaman masing-masing sahaja. Kalau nak dibenarkan keluar pun untuk mencari bekalan makanan. Ambil bekalan makanan lah. Okey? Itu pun ada jam-jam tempoh-tempoh tertentu je dibenarkan keluar. Tapi yang saya tahu untuk di Perak kat Tanjung Malim Perak nanti dia 24 jam tak boleh keluar langsung. Lagi kejam. Okey. Macam kita macam boleh lagi keluar macam-macam kan. Kita boleh keluar. Kita tak nampak sangat perintah berkurung, tapi untuk yang komunis ini perintah berkurung selama 24 jam ada kat Tanjung Malim Perak tu. Tu nantilah. Okey, kemudian mewujudkan kampung baru. Saya baru cerita tadilah. Okay, antara undang-undang darurat yang diperkenalkan British untuk menangani ancaman komunis ialah mewujudkan kampung baru. Okey, kampung baru untuk siapa? Untuk orang-orang Cina yang tinggal di pinggir hutan itu dipindahkan beramai-ramai ke kawasan baru. Kawasan baru itulah dinamakan kampung baru. Okey. Dan memindahkan penduduk. Okey, itu sama je. Okey, lepas tu dalam undang-undang darurat juga British mengharamkan Parti Komunis Malaya. PKM ni diharamkan lah. PKM ni dianggap pertubuhan yang tak sah. Tak boleh diiktiraf. Tapi walaupun dia tak diiktiraf, dia tetap cuba nak merampas pentadbiran negara kita. Itu PKM punya perangai. Okey, lepas tu selain PKM, British juga mengharamkan parti politik yang bersifat radikal. Apa parti-parti yang bersifat radikal? Ada AWAS, ada PETA, ada PERAM, macam-macam lah. PKMM, Hizbul Muslimin. Okey? Dan menangkap pula, dah lah haram pertubuhan diorang. Parti politik mereka diharamkan. Lepas tu tangkap juga pemimpin-pemimpin tersebut. Menangkap pemimpin radikal. Contohnya siapa? Ahmad Bustamam. Kita ambil yang popular lah. Ishak Haji Muhammad. Okey. Abu Bakar Al-Bakir. Ni ada R hujung. Saya terbaki Abu Bakar Al-Bakir. Sorry, ada R hujung ni. Awak ni typo terhilang R ni. Abu Bakar Al-Bakir, bukan Al-Baki saya ingat nama dia. Okey, dia ni pemimpin Hizbul Muslimin Abu Bakar Al-Bakir ni pemimpin Hizbul Muslimin. Dan Khatijah Siddiq wanita. Okey. Bersekongkol dengan komunis Khatijah Siddiq ni. Okey. Alright, itu adalah usaha yang pertama. Okey, memperkenalkan undang-undang darurat. Saya guna ayat saya je. Kan memperkenalkan undang-undang darurat senang. Okey, nak sebut penguatkuasaan tu kadang tersasun mulut saya. Alright. Boleh? Boleh faham tak? Ada yang tak faham ke? Undang-undang darurat tu apa? Faham. Faham tak faham beritahu. Okey, yang kedua, apakah usaha yang kedua British nak menangani ancaman komunis kat negara kita? Okey. Yang kedua ialah memperkasa pasukan keselamatan. Ni. Memperkasa pasukan keselamatan. Okey. Tak. Allahu Akbar. Apa ni? Tak nak lah. Warna kuning je lah. Okey.
Memperkasa ni memperkuatkan lah pasukan keselamatan ni siapa? Polis, ada tentera, ada sukarelawan. Okey? Itulah pasukan-pasukan keselamatan. Okey? Ni pasukan polis lah. Pasukan polis ada cawangan khas, special constable. Okey, polis hutan, polis wanita, senoi perak, orang perang. Ada istilah lain tau. Senoi perak ni. Auxiliary police. Banyak banyak. Askar tentera ada Askar Melayu, Askar Commonwealth, Sarawak Rangers. Ada 3 je. Polis ni yang banyak. Sebenarnya yang banyak buat kerja ni polis sebenarnya. Okey, yang banyak membantu negara kita dalam usaha melawan komunis ni pasukan polis. Okey, dan pasukan sukarelawan terdiri pada rakyat biasa orang-orang kampung kebanyakannya, iaitu home guard. Okey, home guard. Ini detailnya lah. Nota saya dah pecah macam ni. Polis kan, ni tentera ada 3. Tentera ni askar lah. Okey, sukarelawan. Okey, home guard saja. Okey, saya rasa nota awak tak macam ni ke? Saya pun tak ingat lah. Okey, saya pun edit-edit juga. Okey, untuk pasukan polis, okey, kita nak tahu juga peranan diorang apa dia. Okey, sebab kenapa kita perlu tahu juga? Sebab soalan objektif suka tanya benda-benda ni tau. Yang kecil-kecil ni ditanya. Okey, cawangan polis. Cawangan polis pula. Cawangan khas polis ni. Okey, nama lain cawangan khas polis ni special branch. Awak boleh tulis tak tepi ni? Special branch. Macam mana saya nak edit nak tambah not mode. Tak boleh. Sekejap kat sini macam ni kan? Tambahlah sini. Edit. Special. Okey. Nama lain cawangan khas polis ni adalah special branch. Okey. Boleh tulislah kat nota awak tambah sikit. Manalah tahu. Nanti awak takut awak confuse. Special branch dengan special constable lain tau. Lain. Kalau cawangan khas ni special branch. Special constable tu pasukan polis yang lain. Okey. So sambung. Okey, apakah tugas-tugas cawangan khas ni, special branch ini? Okey, dia melakukan tugas risikan. Ni paling penting. Badan polisik, tugas risikan. Tahu tak risikan tu apa? Risikan tu apa sebenarnya Siapa tahu? Ada yang tahu tak? Ke tak tahu Spy semua? ke? Ya, spy. Spy. Menyamar. Risikan tu macam menyamar. Dia pergi menyamar, pergi kat kumpulan-kumpulan tertentu nak dapatkan maklumat sebanyak mungkin. Itu tugas-tugas spy. Tugas-tugas perisik. Sebenarnya tugas ni sangat bahaya Okey, kalau saya dengar ada kisah sebenar anggota polis menyamar masuk pasukan gangster, masuk orang kata kumpulan gangster tau kat KL. Saya lupalah nama polis tu apa. Saya ada ikut dia punya channel YouTube tu kan, dia ceritakan kisah dia lah. Tapi memang dia pandai lah sembunyikan identiti dia. Waktu yang sama apa dia? Nak cakap apa-apa ke? Okey. Waktu yang sama dia masuk kumpulan gangster tu dah lama. Kawan-kawan gangster memang tak syak pun dia polis. Tapi ada masa kawan dia macam syak tapi dia ambil tindakan berhati-hati lah, penuh berhati-hati. Dia paling risau apa? Paling risau bila dia join gangster ni, bila nak bergerak ni kat Tanjung Larai ni ada roadblock polis. Dia takut kawan-kawan polis tu cam dia, terkejut. Kalau kawan polis tu tegur dia je, habis dia boleh dibunuh oleh gangster. Yang itu dia ceritalah pengalaman dia paling takut bila dia berhadapan dengan roadblock polis. Janganlah kawan-kawan dia jeling-jeling kat dia. Biar anggap dia macam tak wujud. Okay. Dia memang bekerja masuk dalam kumpulan gangster tu makan tempoh berapa tahun banyak tahun Dia banyak tahun sebab dia nak tahu maklumat. Dan dia pun orang kanan gangster, dia ada leader utama kumpulan gangster tu. Dia tu macam orang kanan lah, pembantu, kira pangkat tinggi jugalah dalam gangster tu, tapi sebenarnya dia polis. Itu kerja-kerja spy ni. Itu perisik nama dia. So sama juga halnya dalam cerita komunis ini. Berani nak jadi spy. Jadi spy ni kalau awak kantor memang awak disiksa gila-gila lah. Saya ada pernah tengok kawan saya lah tunjuk-tunjuk gambar kan, pembunuhan kat Mexico. Tahu tak negara Mexico?
Mexico ni kan terkenal dengan orang kata industri dadah kan. Kegiatan. Apa channel dia cikgu? Dulu dah kena blok lah kawan saya punya blok Karima ni. Blok. Dia tunjuk lah gambar kena potong-potong lah badan dia dibelah lah. Dah kantoi. Dia ni bekerja dengan polis tau. Dia masuk lama dalam kumpulan gangster kartel dadah tau. Geng-geng jual dadah ni kat Mexico. Tapi macam mana boleh kantoi? Memang habis lah, dibunuh memang gila-gila, potong-potong lah, lepas tu dia hantar kepala ke kat balai polis ke. Itu memang bahaya lah, kerja-kerja jadi spy ni kalau kantoi memang habis. Sebenarnya tak semua orang boleh jadi spy ni. Tak semua orang mampu. Okay, so sambung ceritanya kat sini. Inilah cawangan khas polis melakukan tugas risikan. Mereka menyamar sebagai komunis. Menyamar sebagai komunis untuk dapatkan maklumat tentang kegiatan PKM, Parti Komunis Malaya. Okey, dan awak kena tahu dalam cawangan khas polis ini, cawangan khas ataupun special branch itu, iaitu mereka banyak ambil ahli daripada kalangan orang Cina tau. Kalangan orang Cina yang ramai join cawangan khas. Kenapa? Sebab mereka dengan komunis tu satu kaum. Kalau dia orang join komunis, dia orang contohlah dia menyamar je ikut join komunis. Jadi tak hairan kalau dia orang pergi berperang lawan polis dan yang orang jadi perisik ni dia terpaksa join sama tau. Kau acah-acah lah tembak lawan polis padahal dia tembak kawan sendiri. Dia terpaksa buat benda macam tu. Tapi dia mungkin tembak tu tak kena lah kan. Acah-acah lah pegang senapang. Dia kena buat. Kalau tiba-tiba kawan dia tengah berperang, dia tak nak ikut, nanti kawan dia syak pula, kau kenapa tak nak ikut perang ni? Kan dah syak spy pula. Dia macam tu. Itu banyaklah kalau cerita-cerita movie yang kita tengok. Orang jadi spy ni dia memang kena buat kerja menyamar betul-betul. Kalau dia terpaksa bunuh kawan tim dia sendiri, polis itu sendiri pun dia kena buat lah. Demi untuk mendapatkan maklumat. Itu kerja-kerja spy ni. Perisik ni. Risikan. Okay, so ini mengambil ramai ahli dalam kalangan orang Cina supaya dapat menjejaki komunis. Mereka menyamar lah jadi komunis. Sedangkan sebenarnya mereka tolong polis. Saya tak tahulah kerja-kerja spy ni berapa upah dia, gaji dia besar kot. Kerja dia risiko. Okay, so berminat ke Nurin nak jadi spy polis? Takut baru masuk 1 hari dah mati dah. Tak pandai. Saya nak. Tak pandai sembunyikan rahsia. Tapi perempuan pun ada juga yang saya kisah benar. Liana dia nak goda gangster tu. Dia nak duit Mesti dancer. Ya Allah, kau ingat Wattpad. Kisah benar kisah benar anggota polis wanita terpaksa menyamar jadi saya sebut JRO. Pelacur lah macam tu. Dia kalau terpaksa tidur lah dengan ketua gangster. Itu sampai tahap macam tu dia demi untuk dapatkan maklumat. Kan ada kan kisah-kisah movie pun ada. Jadi saya tak nak yang tu, saya nak yang cool. Itulah sebab dia macam-macam jenis. Dia macam-macam jenis spy ni. Awak kalau yang Muslim jangan ikut cara yang macam tu kan. Itu mungkin spy kaum lain lah. Okay, so kerja-kerja spy ni risiko lah kalau kantoi bahaya. Okay. Saya pun ada tengok movie jenayah dadah kat Colombia, perempuan tu menyamar pun bahaya kalau kantoi. Okey, kerja-kerja nak menyamar. Dia terpaksa bekerjasama dengan pemimpin-pemimpin kartel dadah ni. Konon-kononnya kekasih lah. Sedangkan sebenarnya dia polis. Itu bahaya kerja dia Okey, so seterusnya polis hutan. Special Constable pula. Okay, Special Constable ni dia sebagai barisan hadapan. Okay, front rider lah. Kalau lawan komunis, dia ni orang yang paling depan duduk berperang. Lawan komunis. Special Constable ni banyak kerja dia. Okay, kemudian dia juga mengawal ladang dan kawasan Lombong. Okay, mengawal ladang dan kawasan Lombong. Okay, lagi yang ketiga boleh juga awak tambah ECN lagi satu dia orang kata mengawal kampung baru. Mengawal penduduk-penduduk di kawasan kampung baru. Okey, itu tugas yang ketiga lah boleh tambah Sini boleh tambah.
Awan penduduk di kampung baru. Okay, kampung baru tu siapa? Kampung baru tu yang penduduk-penduduk yang dipindahkan. Penduduk-penduduk yang dipindahkan special Cikgu. Ha? Special Constable ni yang cek IC tu juga kan? Cek IC, Ya, cek kad betul. pengenalan juga kan? Betul juga. Memeriksa pergerakan penduduk. Boleh juga. Memeriksa, tambah jugalah. Memeriksa pergerakan penduduk. Pergerakan. Tapi kalau kat buku test, kalau awak tengok, dia bagi yang 2 ni je tau. 2 ni je. 2 ni je. Tapi kalau awak nak tambah isi, sebab kat buku test pun ada kan gambar-gambar tu kan. Memeriksa pergerakan penduduk dengan cek IC, okey, dengan memeriksa IC lah ataupun memeriksa kad pengenalan. Okey, memeriksa pergerakan penduduk dengan Cikgu, saya nak tanya cikgu boleh ke? memeriksa kad identiti kad pengenalan. Apa dia ni? Ni tambah. Apa beza inspektor dengan sub-inspektor? Inspektor dengan sub-inspektor. Inspektor lagi tinggi kan? Inspektor lagi tinggi cikgu. Maksudnya sarjan, sub-inspektor, inspektor cikgu. Lepas tu Saya rasa macam ACP tu. dengan ASP lah. Itu atas lagi. Saya rasa lah, awak nak tahu betul kena tanya polis lah. Saya bukan polis. Awak kena Sebab check lah. atuk saya Tak Anik tak ada kena mengena tajuk ni, tak ada ya? apa. tanya je. Tak apa. Tapi Sebab yang ada ASP lagi atas. ada orang tawarkan aku sub-inspektor dengan inspektor. Tu jadi polis. awak nak inspektor kena ada degree. Macam Diploma saya pun insyaAllah cikgu. saya ada degree kan. Saya kalau ada degree, saya boleh mohon jawatan inspektor kalau pergi masuk Cikgu, polis. saya tak mohon. Tak mohon. Tak minat saya polis. Alah, cikgu. Tak dapat Rugi, menjiwai cikgu. lah. Saya tak jiwai lah. Kawan saya ada polis. Tapi dia memang, polis dia banyak berahsia lah dengan kita. Dia pun tak cerita banyak hal. Cikgu, pakcik saya polis pun banyak rahsia cikgu. Dia memang simpan lah daripada rakyat ni. Atuk Tapi saya pun smart polis doh kerja dia. Baju dia pun, uish. Polis orang kata banyak makan rasuah apa semua. Oi, Atuk pun kata smart baju. Tak semua. Husnuzon. Tak semua polis macam tu. Betul cikgu, betul cikgu. Mungkin tu segelintir kan. Yang segelintir tu Pakcik lah saya dan nama diorang. last corporal pakai kita Honda cikgu. Tapi bukan Lepas atas tu? nama dia lah. Kalau atas nama dia confirm lah kena soal dulu lah cikgu. Mana boleh cikgu, pakai Honda, gaji pun tak apa-apa. Itulah. Penjawab awam saya pun sama, cikgu pun. Tapi cikgu tak orang tak syak sangat. Kalau polis Cikgu tak je lah orang sangat, syak. cikgu. Polis je. Sebab cikgu tak terdedah dengan apa-apa kan. Rasuah nak rasuah apa pula cikgu ni. Kalau polis je memang terdedah lah. Polis ke custom ke kan. Okay. No, minat ke jadi Betul, polis? Betul. Keturunan saya semua nak jadi polis. Kalau tak saya Keturunan masuk ni. RMC cikgu. Ada orang suruh saya masuk RMC. Lepas tu? Tu dah macam malas cikgu RMC cikgu. Dah tahu ragging dia macam tu cikgu kan. Terus tak jadi. Forensik kan? RMC. Royal Military RMC. College. Royal Military. Tak apa, tak kisah apa saja pekerjaan ni baik. Diri kita je nak bawa macam mana. Kalau pekerjaan tu baik, kita tak baik, jadi tak baik. Kan? Betul cikgu, betul cikgu. Saya setuju. Okey cikgu sambung. Biar dia. Itulah saya sambung ni. Tangan tak habis-habis ni. Dah pukul berapa ni? Kita sampai 5.30 insyaAllah. Okey, seterusnya pasukan polis yang ketiga adalah polis hutan. Ada cawangan khas dah, special constable dah. Okey, polis hutan dah. Polis hutan ni lah. Okey, polis hutan juga dikenali sebagai flying squad. Awak macam mana nak ingat ni? Ingatlah dalam hutan kan banyak burung. Ingatlah flying squad ni. Nanti kan soalan tanya flying squad ni dalam pasukan polis yang mana? Nanti awak ingat jawab cawangan khas. Bukan. Flying squad ni ingatlah macam tupai kan. Ingatlah polis hutan. Macam tu cara dia. Jungle squad. Jungle ni okeylah bahasa Inggeris kita dah faham. Jungle ni hutan. Jungle companies dan police field force. Banyak nama
polis hutan ni banyak nama, banyak gelaran. Okay, alright. Dan apa tugas polis hutan? Tugas polis hutan ialah memburu komunis kat hutan lah. Memburu komunis di hutan dan membuat rondaan di pinggir hutan. Dan bawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas di dalam hutan dan menjaga kubu. Bawa bekalan makanan kepada pasukan yang bertugas dalam hutan. Buat rondaan. Itulah tugas-tugas pasukan polis hutan. Nama yang lainnya awak kena ingat jugalah. Kan? Nanti awak tak tahu pula ini apa nama, siapa ni, pasukan polis mana ni? Rupanya adalah daripada pasukan polis hutan. Alright, polis wanita Barbara DR Wentworth. Okay, merupakan anggota polis pertama dan ditugaskan dan ditugaskan melatih serta menyusun pasukan polis wanita. Okay, ini nama dia lah, pasukan polis wanita. Okay, merupakan anggota polis wanita yang pertama. Okay, cerita dia tak banyak, kat buku teks macam ni je. Okay, dia bagi. Okay, kemudian ada satu pasukan polis. Nama dia pelik sikit nak sebut. Senoi Prak. Prak. Orang perang. Ni bahasa Melayu dia. Senoi Prak. Ni orang asli pasukan polis yang terdiri daripada orang asli. Ingatlah. Ingat Senoi ni, orang Senoi ni etnik orang asli tau. Daripada suku Senoi, Semai dan Temuan. Nama lain daripada pasukan polis ini, nama lain dia digelar The Silent Killers. Ni pernah keluar soalan objektif tau. Okey. Pasukan polis daripada orang asli ini, nama lain dia The Silent Killers. Okey. Sangat dipercayai. Sangat mahir memburu komunis. Okey, mampu mengesan persembunyian komunis dalam hutan. Jangan main-main kemahiran orang asli ni, mata dia sangat terang tau. Mata orang asli ni tak sama dengan mata orang-orang biasa. Kadang-kadang bila waktu malam, mata dia orang ni lebih terang daripada kita. Kita ni cepat je kan, dah gabun kan. Tak nampak, gelap sangat, silau lah apalah, masalah silau. Tapi orang asli ni, awak pernah nampak tak orang asli pakai spek mata? Cuba awak cari. Saya tak pernah jumpa lagi orang asli memakai cermin mata. Orang asli pakai cermin mata. Cuba awak cari. Itu kelebihan yang Tuhan bagi. Okey? Kalau dia kita kata kita ni lebih baik daripada dia, tapi Tuhan bagi dia kelebihan yang lain yang tak ada pada kita. Itu bagi setiap kaum tu kelebihan masing-masing. Kalau ada orang kata kenapa Cina pandai matematik? Itu mungkin tak tahu genetik kan. Orang Cina ni pandai matematik. Orang Cina je pandai kira-kira. Pandai berkira-kira dengan duit. Cara nak kumpul kekayaan. Tapi orang Melayu ni, orang kata orang Melayu ni terkenal dengan kesenian pula. Kelebihan orang Melayu berbanding kaum lain. Kita ni seni kita tinggi berbanding kaum-kaum lain. Seni lah, seni tak kisahlah, seni tu luas kan. Seni nyanyian, seni lakonan, seni apa-apa saja seni. Okey, lukisan. Itu orang Melayu lah kelebihan dia, seni budaya. Okey, orang India kelebihan dia tutur kata. Sebab tu dia orang ni ramai daripada kalangan peguam ramai daripada kalangan dia. Itu tak tahulah sama ada genetik ke macam mana ke, memang Tuhan ada bagi kelebihan kaum-kaum tertentu. Kita tak pastilah benda tu, tapi bila kita tengok rawak memang kadang-kadang macam tu. Macam orang asli kelebihan dia mata dia sangat terang. Okey, dia pandai memburu. Okey. So itu ceritanya lah, The Silent Killers adalah daripada pasukan Senoi Prak orang asli. Okey, kemudian pasukan polis yang terakhir yang memburu komunis adalah Auxiliary Police. Okey, membantu polis menentang komunis. Okey, mempertahankan bandar dan kampung. Bandar juga, di kawasan bandar pun, main kat kawasan bandar dan kampung. Okey, daripada serangan komunis. Anggotanya dijadikan sebagai Police Volunteer Reserve. Okey, macam pasukan simpanan pasukan polis simpanan, sukarelawan lah. Pasukan simpanan sukarelawan. Okey, senang kata pasukan simpanan sukarelawan polis ini daripada pasukan Auxiliary Police. Alright. Itu polisnya ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So, kemudian kita masuk pasukan tentera pula. Pasukan tentera yang lawan komunis. Ada pasukan askar Melayu. Pasukan askar Melayu. Watania lebih kurang macam Watania pasukan askar Melayu ni Watania.
Okey, membantu pula. Membantras gerila komunis dalam hutan. Okey, dalam hutan. Memang komunis banyak tumpuan tempat tinggal dia orang. Tempat strategik dia orang memang di dalam hutan mereka tempat persembunyian mereka memang kat hutan. Takkan mereka duduk kat bandar pula. Memang terang-terang lah polis datang buru, tentera datang buru. Tapi mereka memang kata kubu kuat dia orang di dalam hutan komunis. Sebab itulah menyukarkan tentera British, tentera negara kita, kerajaan kita lah PTM masa tu, sangat sukar nak mencari tempat persembunyian komunis sebab sorok dalam hutan. Awak kena faham lah hutan kat negara kita ni, hutan ni sangat tebal. Okey? Sebab tu kita memerlukan maklumat-maklumat. Pasukan-pasukan daripada cawangan khas dapat bagi maklumat. Ingat lagi tak cawangan khas? Tugas-tugas disikat kan. Kita mengharapkan maklumat daripada diorang. Kat mana diorang sebenarnya bersembunyi. Yang orang-orang perisik-perisik yang Cina polis tu, cawangan khas tu, bagi maklumat, nanti akan kita gerak pergi sana. Kalau kita pergi datang tergejar aja tak boleh. Tanpa maklumat kita tergejar cari macam tu, bahaya. Dalam hutan tu banyak perangkap. Jerangkap sama ke apa. Kita tak tahu. Ada apa kata? Periuk api, kita tak tahu. Kalau ditanam kat mana-mana, kita kena tahu maklumat. Kalau ada pasang perangkap, orang dah bagi maklumat, jangan lalu kawasan ni. Nanti awak kena bom dengar. So, tak boleh sewenang-wenangnya memburu komunis itu di dalam hutan tanpa sebarang maklumat. Sebab tu penting cawangan khas tu. Ingat lagi tak cawangan khas perisikan tu. Okay, kemudian pasukan askar Melayu juga memiliki tentera darat yang lengkap. Pasukan askar ni of course lah tentera darat. Tak adalah tentera udara sangat kan. Nak bawa jet-jet semua serang kan. Masa itu pun kita belum merdeka. Kita tak cukup kelengkapan sangat. Okey. Tapi sampai kita merdeka pun kita masih lagi ancaman komunis Ingat lagi tak? Tempoh darurat. Daripada 1948 sehingga 1960. 60 kita dah merdeka kan? Dah merdeka dah. Tapi kita masih lagi ada ancaman komunis sebenarnya masa tu. Okey. So tentera darat lengkap bersama dengan pasukan meriam. Tentera darat lengkap. Ada pasukan meriam dan pasukan-pasukan lain yang bantu kita. Okey. Memusnahkan kubu operasi komunis. Itu sumbangan pasukan askar Melayu. Okey. Okey. Kemudian ada pasukan askar Commonwealth. Pasukan askar Commonwealth ni pasukan daripada mana? Okey. Awak tahu tak apa itu Commonwealth? Tahu tak Commonwealth tu apa? Negara yang pernah dijajah oleh British. Wah, bijak. Sultan Ego. Britain bukan. Yang Liana sebut tu betul. Liana sebut. Okey, Khairil Jazmi, negara yang pernah dijajah. Ayat tergantung tu Khairil, ayat tergantung. Dia kena ayat lengkap. Negara-negara yang pernah menjadi jajahan British. Itu disebut Commonwealth. Okey. So, askar-askar Commonwealth yang pernah membantu negara kita dalam melawan komunis terdiri daripada askar Britain itu sendiri. Britain tu bukan jajahan, tu tuan yang menjajah. Britain, Australia memang naungan British jajahan. Okey. New Zealand, India, Fiji, Uganda, Kenya, Afrika Timur dan Rhodesia. Banyak kan? Ingatlah tiga negara je. Okay, ingat beberapa negara je. Okay, paling senang ingat Britain lah. Britain, Australia, New Zealand. Senang ingat lah. India pun senang. India memang jajahan British yang paling besar. Negara India, jajahan British yang paling besar. Okay, so seterusnya, pasukan askar Commonwealth telah membantu dalam usaha memerangi komunis. Bersama-samalah dengan tentera kita. Okay, bersama-sama dengan tentera kita dalam usaha memerangi komunis. Okey, tentera seterusnya daripada Sarawak Rangers. Sarawak Rangers Sarawak Rangers ni tentera bukan polis tau. Nanti awak ingat Sarawak Rangers ni polis pula. Sarawak Rangers adalah daripada pasukan tentera. Kalau yang polis ni senoi perang ni, orang asli nanti jangan confuse belajar. Okey, Sarawak Rangers terdiri daripada orang Iban. Orang Iban. Okey, kenapa mereka dijadikan sebagai tentera Sarawak Rangers? Okey, orang Iban ni memang terkenal dengan kemahiran celok belok
peperangan, selok belok hutan. Okey, dan sumbangan dia adalah menjejaki persembunyian komunis dalam hutan. Menjejaki persembunyian komunis dalam hutan. Kenapa? Tak boleh highlight. Okey, dapat. Okey, kerana mereka mahir selok belok hutan. Orang Iban kan dah tempat tinggal mereka di kawasan hutan. Tentulah mereka mahir selok belok hutan. Okey, dan mereka ada slogan kata, cogan kata Agi hidup, agi ngelaban. Itu bahasa Iban bahasa ni sebenarnya saya dah dengar daripada tahun 1998 lagi. Okey, awak belum lahir kan 1998. Okey, mak ayah awak pun mungkin bekerja dan belajar lagi kan mungkin. Okey, saya tahun 1998 umur cikgu 5 tahun. 5 tahun pula. 10 tahun. 10 ke? 11. Umur cikgu 11 tahun. Darjah 5 lah, sekolah darjah 5, 98. Kalau saya ingat, kalau tengok baca buku kan, baca buku ke ataupun tengok berita ke, ada satu wiranegara nama dia Sapok Biki. Sapok Biki mungkin awak tak kenal lah, bukan zaman awak kan. Sapok Biki ni peninju negara yang dapat pingat emas dalam sukan Commonwealth tahun 1998. Menang emas tau. Malaysia menang emas sukan tinju tahun 1998, sukan Commonwealth. Sukan yang antara yang terbesar selepas Olimpik. Dapat emas So, apa prinsip hidup dia? Sapok Biki ni orang Iban tau. Dia cakap dalam diri dia berpegang dengan prinsip hidup agi ngelaban. Perkataan tu saya dah dengar daripada saya darjah 5 lagi. So bila saya buka buku teks awak, perkataan itu keluar balik. Ada balik ni, agi hidup agi ngelaban. Maksud dia selagi hidup selagi itu kita melawan. Selagi kita hidup selagi itu kita lawan, selagi itu kita berjuang. Itulah maksud dia. Okey, bahasa Melayu dia. Okey, ini bahasa orang Iban lah, agi hidup agi ngelaban. Okey, daripada Sarawak Rangers. Okey, banyak camp antara sumbangan besar pasukan tentera daripada Sarawak Rangers ini, orang-orang Iban ni yang hebat ni. Okey, banyak camp dan markas komunis telah berjaya dimusnahkan. Okey, banyak camp, markas komunis kat hutan-hutan tu dah dimusnahkan. Sebab kemahiran mereka mahir selok belok hutan. Okey, itu pasukan tentera dan pasukan sukarelawan daripada pasukan Home Guard. Home Guard ni bukan polis, bukan tentera. Ingat Home Guard bukan pasukan polis, bukan pasukan tentera. Mereka pasukan sukarelawan. Volunteer lah. Okey. Dan merupakan pasukan pengawal kampung. Ingat kampung, ingat Home Guard lah. Awak ingat macam tu je. Kampung-kampung ingat Home Guard. Ingat Home Guard, ingat pengawal kampung. Okey. Peranan dia membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubat-ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Membantu menyekat. Okey. Membantu menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubat-ubatan daripada jatuh ke tangan komunis. Dan diberikan latihan ketenteraan. Dia beri latihan ketenteraan untuk kawal kampung. Perlulah of course sebab mereka ni rakyat biasa, orang awam. Orang awam yang tak ada orang kata knowledge, basic knowledge dalam bermain senjata, ketenteraan. Dia orang tak ada ilmu. Jadi yang melatih mereka British dan orang tentera jugalah. Yang melatih dia orang macam mana nak mengendalikan senjata, nak tukar peluru. Home Guard ni Okey, awak nak tengok. Okey, awak boleh lihat muka surat 155 Muka surat 155 pasukan Home Guard daripada kalangan wanita. Nampak tak? Korang ada buku teks tak? Ada buku teks saya ni. Bab 6. Ada. Tengok buku surat 166 Itu pasukan Home Guard daripada kalangan wanita. Okey? Sekejap. Tunjuk juga sini. Tu, ting. Nampak tak ni? Home Guard. Okey, ini Home Guard yang wanita punya lah. Orang-orang kampung je pakai kain batik je. Pakai baju kurung kedah je. Relax je angkat senjata. Ada komunis depan dia pecah kepala bersepai. Okey. Yang ini yang Sarawak Rangers lah, orang-orang Iban
Iban Trackers. Okay. Alright. Seterusnya, Home Guard sukarelawan. Okey, selain itu apa peranan dia? Berusaha untuk mengamankan kampung. Okey, berusaha untuk amankan kampung dan melindungi pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Sebab dia kawal kampung. Dia tahu komunis ni antara kejahatan diorang suka serang pekerja-pekerja ladang. Komunis ni kan yang topik minggu lepas kita dah belajar kan. Antara tindakan komunis menyerang kawasan pelombongan, menyerang ladang-ladang getah, menyerang pekerja-pekerja sekali dia pun serang, dia bunuh juga. So, Home Guard itu ditubuhkan untuk kawal pekerja-pekerja lombong biji timah daripada serangan komunis. Itu peranan Home Guard. Sukarelawan, inilah orang. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Apakah tindakan ataupun kata cara-cara menangani kerajaan nak menangani ancaman komunis. Okey, bentuk-bentuk kerajaan untuk menangani ancaman komunis, iaitu yang ketiga penggunaan kad pengenalan ataupun pendaftaran kebangsaan. Sama kad pengenalan dan pendaftaran kebangsaan ni sama maksud tau. Awak samakan je maksud dia. Okey, kalau awak terjumpa perkataan pendaftaran kebangsaan, maksudnya adalah pengenalan, kad pengenalan, IC lah. Ada yang tak ada IC ke korang ni? Anik, tak ada IC? Ada. Siapa yang pernah? Tak ada. Siapa yang pernah hilang IC? Ada tak kalangan korang pernah hilang IC? Tak ada. Saya nak Bagus tukar lah gambar korang. IC ego. Tukar tak apa. Saya Korean. Tu. Lah, Korean bukan Saya lah. macam Nirin. Korean awak suka ke Korea? Ada orang Malaysia yang pergi belajar kat Korea dia sendiri tak menikmati Saya lah tu. Tak, dia sendiri kata dia duduk kat Korea, dia kata hidup kat Korea tu tak adalah seindah mana pun dan yang korang tengok kat TV tu. Dia kata Indah kehidupan kat kabar sana daripada rupa. kehidupan kat sana stres. Dia kata kehidupan kat Malaysia tu Betul. lebih mendamaikan. Itu kata Tak, dia tau. cikgu. Kita bukannya nak indah-indah. Kita nak merasai suasana baru, pengalaman. Jaehyun! Yelah tu. Korang ni korang ni terpengaruh dengan drama-drama Korea ni. Cikgu nak tahu tak ego? Kalau diorang kat cakap sana tu. satu hari tak mandi ego tau kat Korea. Dan Tu kalau sejuk. diorang mabuk, Gila ego, kau kat Malaysia macam lah mandi hari-hari. ya Allah, aku cakap kalau diorang tu mabuk, bau kot Sebab satu negara dia badan tu sejuk. ego. Baik ni. Okay, cikgu sambung. Okay. Dah. Korang tak bagi Anik langsung bercakap. Sebab dia macam tiba Perempuan dia. je nak menang. Biasalah. Cikgu, Apa dia? Sarawak Rangers tu macam Ha? orang tempatan yang tubuhkan ke siapa yang tubuhkan? Sarawak Rangers. Kerajaan bersama lah. Kerajaan tu melibatkan orang tempatan dan British lah. Maksudnya British lah yang tubuhkan Sarawak Rangers ni. British dan bersama dengan orang tempatan jugalah. Biasanya ada kerjasama lah. Oh, okey cikgu. Tapi persoalan tu tak pernah tanya pun. Jangan risau. Okey, seterusnya. Yang ketiga ni Okey, kenapa kad pengenalan ni diperkenalkan? Untuk apa tujuannya? Untuk kawal pergerakan penduduk. Ini keyword tau, teringat. Dan memudahkan pihak keselamatan nak membezakan orang awam dengan komunis. Ini keyword dia. Okey. Kenapa IC itu diperkenalkan pada tahun 48? Tujuannya untuk kawal pergerakan penduduk dan nak membezakan orang awam dengan komunis. Jadi kalau tiba-tiba polis meronda-ronda kan, buat roadblock ke sekatan ke, tiba-tiba minta IC, orang tu kata tak ada IC. Bila orang itu tak ada IC, kita akan tahan dia, kita syak dia ni komunis. Macam tu je, senang je. Okey, sebab itu pendaftaran kebangsaan itu mula diperkenalkan pada tahun tersebut. Ketika mana undang-undang darurat pun diperkenalkan. Alright. Seterusnya,
Lelaki, wanita, kanak-kanak yang berusia 12 tahun ke atas. Syarat dia 12 tahun ke atas. Tak kisahlah lelaki ke wanita ke kanak-kanak 12 tahun ke atas, mestilah berdaftar dengan pihak berkuasa. Maksud berdaftar ni maksudnya perlu memiliki IC lah. Perlu memiliki kad pengenalan. Memiliki pendaftaran kebangsaan. Orang awam mesti membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Kena bawa. Mestilah membawa kad pengenalan ke mana-mana sahaja. Saya pun kalau pergi kedai pun dekat-dekat pun saya bawa. Bukan apa, macam contohlah kan, kita pergi naik motor ke kan, naik kereta ke, kita tak minta lah. Contohlah apa-apa berlaku kat kita kan. Jadi kalau kita jatuh ke apa ke, orang lain tolong kita, kan, dia nak contact waris ni, nak contact ahli family kita. Tapi dia tak tahu identiti kita. Sedangkan kita masa tu kita pengsan ataupun kita koma kat tempat kejadian. Jadi IC lah yang menyelamatkan kita. Nanti dia tahu background kita. Oh, orang ni tinggal kat sini. Ini muka dia, nama dia. Jadi itu kepentingan IC sebenarnya. Jangan awak fikir takut hilang lah apa. Kena bawa IC memang kena bawa ke mana-mana. Okay. Seterusnya, ini gambar lah. Special Constable sedang memeriksa kad pengenalan masyarakat tempatan. Cek-cek datang jalan-jalan orang Cina lah terutamanya. Awak ada IC? Cek IC awak. Tiba-tiba uncle ni, hai saya tak ada IC saya belum daftar kami boleh tahan kamu ni komunis ke? Macam tu, contoh takut je. So kena mereka masing-masing kena memiliki IC lah. Kad pengenalan Jangan awak tulis IC pula tau. Tulis kad pengenalan Okay, so rancangan bridge. Ni rancangan bridge. Okay, Min Yuan ni tinggal dulu, nanti kita rancangan bridge dulu. Apa itu rancangan bridge? Okay, salah satu usaha British yang dikatakan agak berjaya juga untuk melemahkan komunis. Cara dia nak menangani ancaman komunis, British memperkenalkan rancangan bridge. Pernah dengar tak? Kat sekolah korang dah sampai bab berapa? Bab 7 kan? Apa itu? Kat sekolah dah belajar sampai bab 7 Yang bukan Tak, kelas baru saya habis bab 6. Bab 6. Baru Bab 6. Yang bab ni lah yang saya ajar ni. 7 lah. Ha? Oi, Ha? kau lain kelas ke dengan aku? Sama lah. Lupa dah Baru habis korang. bab 6 tau. Baru Dia habis. masuk 7 tau. Kau kenapa? Ya je kau. Ya lah, kantai tidur time kelas. Pak Nin mana Pak Nin? Last present tau. Oh, ada presentation bagus lah. Okay. Tak, sambung terang-terang present bab 7 dah habis dah. Cikgu mengarik dia ni. Lupa. Kantor Khairi tak ikut kelas tak ikut kelas PDPR. Okay. So, rancangan bridge ni sempena nama siapa ni? Bridge ni nama orang British tau. Bridge ni nama pengarah operasi yang memperkenalkan rancangan ni. Sebenarnya rancangan bridge ni diperkenalkan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Nama dia Sir Henry Gurney. Tetapi bridge ni sempena nama pengarah operasi mereka iaitu Lieutenant General Sir Harold Rawdon Bridge. Nama dia panjang. Okay. Harold Bridge lah Sir Harold Bridge je. Awak ingat nama ni je. Cara nak ingat nama ringkas dia lah. Sir Harold Bridge. Mana ni? Okay. Ni nama ringkas dia lah. Sir Harold Bridge. Tu Sir Harold Rawdon Bridge. Nama dia. Okay. Ni orangnya lah. So apa rancangan dia ni? Apa tujuan rancangan bridge diperkenalkan? Ini keyword yang awak kena ingat. Keyword rancangan bridge diperkenalkan ialah ingin memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Ni awak kena tahu Min Yuan tu siapa. Min Yuan yang ini. Baca tolong Min Yuan ini. Baca. Apa itu Min Yuan? Boleh faham ke tak faham ni? Min Yuan ni apa? Siapa? Syafina? Ada di sana? Syafina ada?
Ya cikgu. Okey dia Fatinin? Fatinin mana? Fatinin dah hilang Fatinin ada. Okey, Fatinin Rashid. Line Fatinin lambat. Oh. Okey. So, Min Yuan ni, siapa itu Min Yuan? Min Yuan tu adalah orang-orang yang menawarkan bantuan. Orang-orang yang memberikan bekalan makanan dan wang yang nak diberikan kepada komunis. Itu Min Yuan. Okey, Min Yuan itu melakukan kegiatan merompak, peras ugut, sebarkan propaganda, melakukan aktiviti perisikan sabotaj, merekrut ahli baru dan membantu kegiatan politik komunis. Itu golongan Min Yuan. Dan Min Yuan ini bergerak aktif pada waktu malam. Bergerak aktif pada waktu malam dan bergerak dalam kalangan rakyat. Apa ni sebut? Bergerak dalam kalangan rakyat tanpa senjata api. Senang kata dia menyamar lah. Menyamar macam orang biasa. Tapi dia ni macam banyak memberi bantuan kepada PKM. Tak kisahlah dari segi memberikan bekalan makanan, ubat-ubatan, bagi maklumat kepada komunis, kepada PKM. Itu Min Yuan. Jadi tujuan asal Tujuan asal rancangan bridge diperkenalkan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan. Orang-orang komunis ni memang tak suka setelah British memperkenalkan rancangan bridge ni. Memang tak suka. Banyak diorang dapat lemah. Diorang pergerakan diorang jadi lemah. Sebab dia mengharapkan sangat bantuan daripada golongan Min Yuan ini untuk terus survive dalam hutan. Kalau Min Yuan tak bagi bekalan makanan, komunis susahlah nak hidup kan. Komunis mengharapkan Min Yuan itu datang bagi bekalan makanan kat mereka. Apabila British telah memperkenalkan rancangan bridge, yang saya tengok di channel history sejak British memperkenalkan rancangan bridge ini, komunis dia lagi jadi macam makin mengganas, makin menggila. Dia pergi kat mana-mana dia bunuh orang. Dia macam memberontak lah sebab dia hilang bekalan makanan, hilang bekalan ubat-ubatan disebabkan rancangan bridge ini. Dia memaksa penduduk-penduduk kampung serahkan bekalan makanan pada mereka. Bila rancangan bridge itu dia dibuat dan banyak orang-orang Cina juga telah dibunuh. Orang-orang Cina yang tak bagi kerjasama ke komunis pun turut dibunuh tau sebenarnya. Kalau cerita dalam channel history yang saya tengok tu. Jadi lepas tu nanti akan diperkenalkan pula orang kata perpindahan penduduk. Tu nanti kita tengok kat sini So, rancangan bridge seterusnya ialah penduduk setinggan yang tinggal di pinggir hutan dipindahkan. Nampak tak? Ini keyword dia Dipindahkan. Ini antara rancangan bridge. Antara rancangan bridge isi kandungan dia penduduk setinggan yang tinggal di pinggir hutan. Sebenarnya kat sini kat buku teks tak sebut majoriti mereka adalah penduduk kaum Cina tau sebenarnya. Yang dipindahkan ni adalah orang-orang Cina sebenarnya. Penduduk setinggan tinggal di pinggir hutan dipindahkan ke sebuah penempatan baru yang digelar Kampung Baru. Saya pun dah cerita tadi kan. Dan kampung baru itu yang kerajaan bangunkan itu banyak kemudahan, dilengkapi segala kemudahan. Ada bekalan elektrik, bekalan air, pipe, ada sekolah. Jadi tak risau Cikgu Dahlia nak masuk. Baru bangun ke Dahlia? Dahlia baru bangun Kantoi. Okey, sambung. Sorry cikgu, tertidur. Tidur dah agak dah. Saya pun bangun Saya lambat. pernah buat tahajud malam tadi. Tinggal jauh dah. Okey. So, seterusnya, kampung baru ini dilengkapi segala kemudahan seperti bekalan elektrik, air, pipe, sekolah pun ada, kemudahan kesihatan. Kemudahan kesihatan ni apa? Macam klinik lah Kemudahan kesihatan tu klinik. Turut dilengkapi oleh pusat komuniti pun ada. Disediakan pusat komuniti dan rumah ibadat. Dia orang nak sembahyang ke kuil ke kan, tokong. Kan dia orang Buddha kan.
dibangunkan kat kawasan kampung baru. Jadi tak ada masalah. Mereka tak rasa mereka macam kekurangan. Dipaksa dipindahkan. Mereka dipaksa kerajaan untuk dipindahkan. Sebab kerajaan bimbang kalau mereka ini sebenarnya yang banyak bagi bantuan kepada komunis. Dan mereka pun jadi mangsa komunis juga sebenarnya. Kenapa mereka ini dipindahkan? Kerana mereka juga mendapat ancaman komunis. Dan dipaksa, diperas ugut oleh komunis untuk berikan bekalan makanan mereka kepada komunis. Kalau mereka tak bagi, mereka turut dibunuh. Orang Cina yang tak bagi kerjasama ni pun turut dibunuh. Sebab itu kerajaan melancarkan rancangan BRICS itu. Memindahkan penduduk-penduduk kampung ini yang tinggal kat pinggir hutan ini, yang orang Cina ni, dipindahkan ke tempat kawasan baru yang dinamakan Kampung Baru. Okey, adalah kelengkapan, tak risau. Kemudian dalam kampung baru itu juga ada jawatan kuasa kampung. Jawatan kuasa kampung pun dibangunkan di kawasan kampung baru. Jadi mereka hidup bermasyarakat sebenarnya. Jadi diorang tak rasa mereka dipinggirkan lah. Tak rasa kekurangan lah duduk kat kampung baru. Cumanya mereka rasa macam dikongkong sedikit lah. Mereka memang tak boleh keluar daripada kampung mereka. Tak boleh. Tak boleh keluar. Kalau awak keluar juga, polis boleh tembak awak. Boleh tembak ataupun kejar tangkap lah. Awak keluar nak pergi mana ni? Nak pergi tolong komunis ke? Dia kena duduk tinggal kat kampung diorang je. Itu rancangan BRICS. Kampung baru itu, yang tempat baru diorang tempat tinggal tu, dipagari dengan kawat berduri. Dipagari dengan kawat berduri dan dikawal oleh polis, pasukan polis daripada Special Constable. Okey, itu ceritanya. Sebab tu tadi kat isi tadi kita tambahkan. Okey, sebab kat sini dia ada tak cerita juga. Dan Special Constable juga mengawal kampung baru. Ni fakta dia lah. 423,000 penduduk dipindahkan ke banyak ni. Berapa kampung baru yang dibangunkan oleh kerajaan? 410 buah kampung. Banyak 410 ni. 410 buah kampung baru dibangunkan. Okey. 423,000 penduduk dipindahkan. Banyak. Ramai Murid sekolah kita pun yang satu sekolah sekolah kita pun 2,000 lebih kan. Diorang 423,000 dipindahkan, ramai. Okey. Apa kebaikan rancangan BRICS ini? Kesan dia dapat melemahkan pergerakan komunis. Ini memang efek kuat. Sejak rancangan BRICS diperkenalkan, British agak lumpuh pergerakan komunis agak lumpuh, agak lemah setelah British memperkenalkan rancangan BRICS. Mereka hilang punca arah tau. Komunis macam, alamak aku dah dapatkan bekalan makanan daripada siapa pula? Sebab sebelum ini aku banyak dapat bekalan makanan daripada penduduk kampung. Orang Cina tu yang tinggal kat pinggir hutan tu banyak tolong aku. Tapi tiba-tiba penduduk orang kampung tu yang tinggal kat pinggir hutan tu dipindahkan kerajaan. Jadi diorang tak boleh nak pergi ke bandar. Komunis dia tak boleh gerak masuk bandar. Dia pergi gerak ke bandar, nanti berperang pula. Polis dan tentera akan tembak diorang. Diorang mengharap orang kampung ini, orang Cina kampung ni bantu mereka. Tapi bila dipindahkan, diorang lumpuh lah pergerakan diorang agak lemah. Okey. Tu orang kata kelebihan lah rancangan BRICS. Okey, boleh faham rancangan BRICS? Setakat ni? Boleh. Okey. Saya rasa saya sebenarnya ajar topik form 4 ni lagi okey tau. Kalau ajar sejarah topik form 5 dia agak berat sikit topik dia. Nanti awak pergi form 5 kan. Form 5 ni topik dia agak, bagi saya lah, kurang best lah. Form 4 punya best, sejarah best lagi. Dia penceritaan. Betul. Ada murid form 5 dia minta saya, cikgu kalau cikgu buat kelas online form 4, ajak saya je lah, saya nak masuk. Saya form 4 saya tak belajar sangat. Kan dia bila dia pernah join sekejap topik form 4 tu, dia kata okey lah, topik form 4 lagi mudah sebenarnya dibanding topik form 5, banyak benda yang nak kena hafal. Dia sejarah Malaysia saja kan. Dasar-dasar negara. Jadi dia fakta-fakta yang boring sikit awak nak hafal lah. Cikgu, Dahlia punya wifi slow jadi dia tak dapat nak masuk. Okey. Tak apa. Nanti Suruh dia datang rumah kau, baru laju sikit. Lah tiba. okey, sambung.
Mana ni pergi? Okey. Okey, yang kelima adalah tawaran pengampunan. Okey, apakah usaha kerajaan dan British dalam menangani ancaman komunis? Yang kelima, memperkenalkan tawaran pengampunan. Tawaran pengampunan tu apa? Okey, Sir Henry Gurney, PTB ni apa? Saya buat ringkasan je. Tahu tak PTB tu apa? Sebut. Siapa tahu? PTB tu apa? Anik, PTB tahu Mana tak? cikgu? PTB. Ni PTB ni. Apa ni PTB ni? Pertubuhan Tentera Bersekutu. Pesuruhjaya Tinggi British. Jauh Nurin. Okey, tak apa. Nurin cuba kan. Pesuruhjaya Tinggi. Saya dah jawab. Dah betul Liana. Okey. So PTB adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Okey, saya buat ringkas je. Saya type penuh tak rajin kan. Okey, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British ketika itu Sir Henry Gurney menawarkan pengampunan kepada komunis untuk menyerah diri. Offer. Serah diri. Kamu akan tidak dikenakan hukuman. Macam tu. Dan tapi yang saya tahu, yang serah diri ni memang tak ramai. Yang menyerah diri ni memang tak ramai. Diorang lebih rela nak berjuang dengan komunis. Nak mati-mati nak wujudkan negara republik komunis kat negara kita. Tak kisahlah. Diorang berjuang sampai mati. Yang menyerah diri ni memang tak ramai pun. Okay, so macam mana, bagaimana kerajaan offer tawaran pengampunan ni melalui apa? Okay, melalui radio, melalui radio Malaya yang disiarkan setiap hari. Melalui poster yang ditampal kat merata-rata tempat. Poster tampal kat pokok, tampal kat bangunan, okay, kat tiang-tiang ke, okay. Dan seterusnya melalui risalah. Risalah ni macam artikel lah kecil-kecil. Okey, risalah dalam pelbagai bahasa, bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan ada juga disebarkan melalui kapal udara, pengangkutan udara daripada, ada gambar tak? Tak silap saya macam ada gambar tau. Kapal kat sini. Ni kapal, nampak tak? Ni risalah ni. Ni kapal terbang kerajaan ni bawa risalah ni terbangkan ke hutan-hutan. Risalah tu offer kepada komunis supaya serah diri. Kamu akan diampunkan, tidak akan dikenakan sebarang hukuman. Tapi tak ramai pun. Yang nak serah diri tak ramai, berapa orang je. Okey. Okey, seterusnya melalui iklan dan melalui wayang gambar. Wayang gambar tu apa? Panggung wayang, sinema. Sekarang ni wayang gambar tak boleh beroperasi kan sekarang ni. Okey, saya lama lah tak tengok wayang. Cerita last tengok wayang cerita apa saya pun tak ingat. Ada kalangan korang tak pernah masuk panggung wayang? Ada tak? Ada tak? Angkat tangan. Anik. Anik ya ke Anik tak pernah pergi? Tata Rashid tak pernah pergi. Saya tak pernah pergi cikgu. Saya masuk panggung wayang first time umur saya apa umur saya 4. Dah jam 4. Dah jam 4 10 tahun macam tu lah. Tu saya ingat filem pertama saya tengok panggung wayang. hitam putih gue. Taklah, zaman saya dah colour dah. Hitam putih tu zaman atuk saya. Hitam putih tu. Hitam putih zaman atuk saya. Saya ingat cikgu tua sangat. Itulah menghina lah. Hitam putih yang hitam putih tu macam tu. Saya filem pertama saya tonton wayang filem Jurassic Park. Jurassic Park. Ingat. Tak tahu korang tahu tak Jurassic Park filem Zaman kita orang keluar Jurassic World je. Korang Jurassic World kan. Saya Jurassic Park yang mula-mula tu, movie pertama tu, T-Rex tu. Yang dia keluar daripada mana kabel elektrik tu. Cikgu nanti belanja kita orang pergi wayang. Wayang tutup lah. Tak apa, lepas PKP. SPMA lah dulu. Kalau SPM kan dia lagi besar cikgu. Aduh.
Saya dengan murid pergi wayang sekali je. Itu pun sebab program pengakap masa tu. Ada tonton wayang. Tonton wayang percuma tau. Budak-budak pengakap dapat tengok. Cerita Tapi apa saya tak Saya dapat lupa. pun budak mengangkap. Itu pengangkap banyak tu. Kau Bukan- pengakap Bukan kutip. batch awak. Batch awak tak dapat. Yang atas awak setahun tu. Allah. Hai. Batch SPM yang lepas tu dapat. Masa dia orang form 1. Masa dia orang form Best nak awak Hawaii masa hari tu, tu. masa tu awak skor rendah lagi. Dapat lencana lagi tau. Dapat lencana lagi. Tak ingat filem apa. Saya pun dah lama lah. Dah tak ingat lah cerita apa. Tapi murid je lah dapat masuk. Saya kat luar. Murid je yang dapat. Cikgu tak dapat pun. Kejam kan. Okay. So, Nurin buka mic kenapa tu Nurin? Ya ke? Sorry. Kenapa? Dengar ke? Saya pun tak dengar pun. Apa-apa. Okay. So, sambung Okay. Apakah cara kerajaan nak menangani ancaman komunis? Yang keenam, kerajaan telah melancarkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Apa kempen ni? Kempen apa sebenarnya? Okay, kempen ini telah diisytiharkan oleh MPP. Awak boleh je guna ringkasan ni. Diisytiharkan oleh MPP ataupun nama penuh dia Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, kempen ini terdiri daripada penduduk berbilang kaum. Ingat, ini keyword dia. Okey, kempen-kempen ini mengajak penduduk-penduduk berbilang kaum untuk mendaftarkan diri secara sukarela. Okey, mereka mengajak penduduk, tak kisahlah awak Melayu ke, Cina ke, India ke, okey, kalau boleh daftarlah secara sukarela mengikuti kempen kami dalam kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Penjahat yang dimaksudkan ni siapa ni sebenarnya agak-agak awak? Siapa penjahat yang dimaksudkan ni? Komunis. Ya, komunis. Itulah kempen melawan penjahat tu komunis lah yang dimaksudkan. Okey, sukarelawan ini sebenarnya terdiri daripada lelaki dan wanita termasuklah golongan profesional. Golongan profesional ni bila kata sebut profesional ni tak kisahlah apa saja kerjaya, doktor, jurutera, peguam, okey, kerjaya-kerjaya yang tinggilah, pensyarah, guru. Okey, itu profesional lah Okey, so berjaya melibatkan masyarakat pelbagai kaum. Senang kata, kempen ini mengajak masyarakat yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum untuk sama-sama kita melawan penjahat iaitu komunis. Okay, tujuannya untuk menggalakkan interaksi. Tujuan kempen ini diadakan untuk menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Okey, itu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Inilah. Nampak tak kempen ni? Semenyih anti-komunis. Demonstration sponsored by Good Citizen Committee. Okey. Ni. Semenyih. Semenyih ni kat Selangor. Kat Ulu Langat. Area-area sana lah. Alright. Jumlah angka sukarelawan dia cecah ni. Lengkap lah. Okay, seterusnya. Perintah berkurung. Ini bentuk yang ketujuh. Bagaimana kerajaan nak menangani ancaman komunis iaitu melalui perintah berkurung. Apa itu perintah berkurung? Ni typo melarang. Saya nak betulkan baliklah kat Word saya ni. Itu PDF tak boleh edit. Sekejap. Hang pula. Tak bergerak. Okey. Melarang. Okey. Tindakan melarang penduduk keluar daripada rumah dalam tempoh tertentu. Okey. Itu maksud perintah berkurung. Okey, sekarang pun kita perintah berkurung tapi kita syarat kita pun tak ketat sangat. Tak macam awal-awal PKP 1.0 kan. Itu PKP perintah berkurung tu sangat ketat. Sekarang ni tak ketat sangat. Okey. Sekarang ni tak ketat, kes semakin menaik. Saya tak nak cerita banyak sebab saya rekod. Okey. Supaya pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Okey, kenapa perintah berkurung dikenakan? Untuk memastikan pasukan keselamatan tu polis ke tentera ke boleh buat kerja dia dengan orang kata lebih mudah lah.
Okey, jadi senang nak kesan pergerakan komunis. Okey, kalau ada orang bergerak tu, ini mungkin pihak-pihak komunis ni. Sebab kita dah tahu dah, rakyat biasa, orang awam diminta untuk tinggal di kediaman masing-masing, tak boleh dibenarkan keluar. Tapi kalau ada orang yang keluar juga, dia jadi detect lah, teruslah kejar orang tu. Awak ni siapa ni? Kenapa awak boleh keluar rumah ni? Okey, macam itulah. Itu punca dia. Kenapa perintah berkurung diperkenalkan? Untuk memastikan pasukan keselamatan menjalankan operasi dengan lebih berkesan. Okey? Turut dikenakan kepada penduduk yang tak mahu bekerjasama. Apa maksud dia? Maksudnya penduduk yang tak mahu bekerjasama dalam membantras ancaman komunis turut dikenakan perintah berkurung. Okey? Penduduk yang tak mahu bekerjasama turut dikenakan perintah berkurung. Contohnya kat Tanjung Malim Perak lah. Tanjung Malim Perak dikenakan perintah berkurung selama 22 jam. 22 jam kan 24 jam Saya cek balik buku ni. 22 jam betul kat sini 22 jam Alright. 22 jam kat mana saya baca 24 jam tadi? Okey. So 22 jam diorang kena berkurung. So tempoh diorang nak keluar rumah hanya ada 2 jam sahaja. Hanya ada 2 jam sahaja. Okey. Sekejap Alright. Ni saya nak tunjukkan sikit lah ada satu peristiwa lah kat sini Kenapa soalan objektif pernah tanya tau. Perintah berkurung ni, kenapa perintah berkurung kat Tanjung Malim diperkenalkan? Okey, jawapan dia awak boleh jumpa kat sini. Kenapa perintah berkurung dikenakan kat Tanjung Malim? Sebab 40 orang komunis telah menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk membaiki pipe air. Okey, yang ni awak baca sampai sini lah. Okey, kalau awak jawab esei yang ini tak ada markah pun. Okey, sebab tu kat nota saya tak masukkan. Sebab tu kat nota saya ni saya tak masukkan untuk perintah berkurung. Tapi kalau awak nak tahu detail, kalau soalan objektif tanya kenapa perintah berkurung di Tanjung Malim diperkenalkan kat sana? Sebab masa tu ada 40 orang komunis menyerang sekumpulan pekerja yang dihantar untuk baiki pipe air. Sehinggakan mengorbankan 12 nyawa. Tapi polis tak dapat sebarang maklumat. Polis tetap tak dapat sebarang maklumat. Jadi apa yang dia buat? Dia memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap mereka yang enggan memberikan sebarang maklumat. Okey. Jadi kenakan perintah berkurung lah terhadap mereka. Sebab penduduk enggan beri kerja sama. Itu punca dia. Penduduk Tanjung Malim ini perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk yang enggan berikan kerja sama. Tak nak bagi maklumat langsung. Jadi British marah kepada penduduk Tanjung Malim. Tanjung Malim kat Perak ni. Marah. Okey, kalau kamu tak nak bagi kerja sama, tak apa. Kita kenakan perintah berkurung. Awak tak boleh keluar rumah pun. Macam itulah. 22 jam. Okey. Itu cerita dia lah. Okey. Kenapa dikenakan perintah berkurung? Untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Alright? Boleh? Jelas? Perintah berkurung? Jam saya tu tak bergerak ke? Jam saya dah rosak. Sekarang pukul apa ni? Nombor Okay. 20. Lagi 11 minit Jam saya rosak. Saya tengok jam belakang ni tak bergerak rupanya saat dia. Saya tengok handphone baru betul. Okay. Kat laptop saya ni jam dia cepat sikit. Okay, so lagi 10 minit lebih kurang macam tu. Dah nak habis dah ni. Boleh tahan lagi tak ni korang ni? Boleh. Korang nota saya tu korang bermain dengan highlight sebut-sebut hafal. Malam ni nanti cuba hafalkan lagi. Jadi awak senang lah ingat. Sambil awak buat latihan lah. Buat latihan. Biasakan dengan buat latihan. Jadi awak lagi senang nak ingat. Tak print pagi. Tak print pagi ke tak print lagi? Lagi. Okay. Kenapa tak print? Tak ada printer ke kat rumah?
Siapa yang ada masalah? Hari Tak tu ada. dah print. Yang Ha. kat Telegram ni ingatkan nota saya print lah semua. Yang sampai bab Betul? 10 tu. Lepas tu tengok-tengok latihan. Awak tak buka dulu kan? Dapat tengok dulu apa dia sebelum awak print. Lepas tu kat Mesti- kedai. Oh, kat kedai. Okey. Saya rasa saya dah share kan kat Telegram. Ada tak nota ni? Saya dah share belum? Ada dekat WhatsApp. Oh, WhatsApp Okey. Sekejap Okey, seterusnya sambung. Dan habis dah ni bab 6 untuk ancaman komunis 6.3 tau. Okey, perang saraf. Perang saraf last. Okey. Tadi ada setengah murid dia keliru tau. Perang saraf dengan rancangan bridge. Beza Perang saraf dengan rancangan bridge tu beza. Kalau rancangan bridge tu yang urusan memindahkan penduduk itu. Nak putuskan hubungan PKM dengan Min UN, itu rancangan bridge. Kalau perang saraf apa pula? Siapa yang perkenalkan perang saraf? Perang saraf diperkenalkan sejerat Templar. PTB juga. Cikgu, PTB bukan Sir Henry Geni ke cikgu? Mana Sir Henry Geni masa ni? Sir Henry Geni zaman ini dah dibunuh, mati dibunuh dah. So PTB digantikan PTB baru, nama PTB baru sejerat Templar. Okey, Nurin tahu tak PTB tu apa? Nurin? Tahu. Oh, rundingan baling ada lagi ada lagi rundingan baling, sorry. Perang saraf bukan. Ada 9 poin Sorry. Saya ingat dah terakhir dah. Okey. So jerat Templar ingin menghapuskan komunis dengan cara memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey. Inilah. Perang saraf ni, awak ingat keyword dia ni. Apa itu perang saraf? Iaitu dengan cara memenangi hati dan fikiran rakyat. Itu perang saraf. Nak tawan hati penduduk-penduduk. Okey, sentiasa ingin menjalinkan hubungan baik dengan penduduk. Okey, supaya mereka dapatkan memberikan kerjasama lah kepada kerajaan. Dapat menyampaikan maklumat. Okey. Dan memujuk penduduk berbilang kaum supaya bersatu. Memujuk penduduk berbilang kaum supaya bersatu. Okey, ni antara bentuk perang saraf Ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bentuk-bentuk perang saraf. Bentuk perang saraf yang pertama mengadakan lawatan. Sejerat Templar selaku PTB telah mengadakan lawatan untuk mendampingi rakyat. Jadi rakyat akan suka. Bila rakyat akan suka, pemimpin kamu itu datang lawat kampung-kampung, suka jumpa rakyat, mereka akan mudah memberikan kerja sama. Itu bentuk perang saraf. Ingat lagi tak masa perang saraf? Memenangi hati dan fikiran rakyat. Okey, kedua, macam mana cara British nak pujuk hati penduduk supaya memberikan kerjasama, nak memenangi hati penduduk? Dengan menawarkan wang tunai. Menawarkan wang tunai sesiapa yang berjaya menangkap Chin Peng. Chin Peng tu ketua komunis Okey. Sebanyak berapa? $250,000. Okey, ketiga, melonggarkan syarat kerakyatan kepada bukan Melayu. Bila bagi kerakyatan ni, jadi orang bukan Melayu lebih sukalah. Orang bukan Melayu lebih suka, akan terbuka untuk memberi bantuan kepada kerajaan sebab terhutang budi. Kerajaan British atau kerajaan Tanah Melayu sanggup memberikan kerakyatan kepada mereka supaya mewujudkan bangsa yang bersatu. Pernah keluar soalan objektif tujuan memberi kerakyatan kepada bukan Melayu antaranya dapat mewujudkan bangsa yang bersatu dan lawan, bersatu hatilah lawan komunis. Okey, yang keempat, bentuk perang saraf yang keempat ialah memenangi hati penduduk orang asli. Orang asli dapat tawan hati penduduk-penduduk orang asli supaya sokong kerajaan dalam usaha mengalahkan komunis. Okey, ingat lagi tak pasukan polis orang asli? Apa nama pasukan polis orang asli itu? Ingat lagi tak?
Cepat. Sarawak Prak. Rangers ke? Sarawak Rangers bukan orang asli. Sarawak Rangers orang Iban. Senoi Prak. Prak. Senoi Prak. Khairi dah. Senoi Prak, betul? Senoi Prak tu pasukan polis orang asli. Orang perang tu sama. Kalau yang Sarawak Rangers tu tentera orang Iban. Itu tentera, itu bukan polis. Alright. Seterusnya Fatinin ada. Siapa yang tak ada ni? Liana dah tak ada dah. Keluarlah tu. Dengan dahiyah. Cik. Husnuzon. Astagfirullahaladzim. Seterusnya pilihan raya. Okey, perang saraf seterusnya pilihan raya diadakan. Pilihan raya diadakan untuk tujuan menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik. Ini keyword dia. Pilihan raya diadakan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik untuk dapatkan sokongan mereka untuk menentang komunis. Okey. Dan akhir sekali perang saraf yang akhir memajukan perkhidmatan penerangan. Bukan akhir, ni ada lagi. Second last. Memajukan perkhidmatan penerangan melalui Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya untuk memberi kesedaran kepada penduduk dalam usaha melawan komunis. Jabatan Penerangan turut menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk. Ini keyword yang saya highlight ni. Dan risalah kerajaan kepada komunis dalam hutan. Okey. Sebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk. Sebarkan risalah kerajaan kepada komunis dalam hutan. Tu yang risalah tu yang diterbangkan daripada kapal-kapal kan, kapal terbang kan. Okey, itulah risalahnya. Okey, dan akhir sekali perang saraf yang terakhir ialah memperkenalkan kawasan hitam dan putih. Ada yang tak faham kawasan hitam tu, kawasan putih tu apa? Kawasan hitam tu adalah kawasan komunis yang aktif. Maksudnya ancaman komunis banyak lagi kat sana. Okey, kawasan komunis yang aktif. Dan kawasan tersebut dikenakan perintah berkurung. Macam kalau zaman COVID ni ada PKPD, PKPP, PKPB, macam-macam lah kan. PKPP, yang paling longgar PKPP lah kan. Okey, kemudian kawasan putih, kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Maksudnya kawasan putih ni tak dikenakan perintah berkurung lah. Yang mana kawasan hitam yang banyak ancaman komunis ada perintah berkurung. Okey, itu perang saraf. Dan terakhir sekali, rundingan baling. Okey, ni topik last, rundingan baling. Bagaimana cara nak menamatkan ancaman komunis, iaitu rundingan baling, iaitu diadakan untuk menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Okey, diadakan, kenapa nama dia baling? Kerana diadakan di sekolah Inggeris kat Baling, Kedah. Nama daerah tu Baling. Okey, nama pun rundingan. So rundingan baling ini sebenarnya rundingan antara pihak kerajaan dengan pihak komunis. Pihak kerajaan dengan pihak komunis. Pihak kerajaan dengan pihak komunis. Okey, pihak kerajaan ini wakil dia Tunku Abdul Rahman, Tan Chen Lock, David Marshall. Pihak komunis ada ketua dia Chin Peng. Ni ketua komunis Chin Peng ni ketua komunis, ketua PKM, Chen Tian dan Rashid Maidin. Okey. So apa pihak kerajaan minta? Dalam rundingan diorang tu apa yang pihak kerajaan minta daripada pihak komunis? Okey, mereka minta pihak PKM dipujuklah Chin Peng. Okey, kita nak bekerjasama, kita nak berunding. Okey, saya wakil kerajaan, saya minta kepada kamu agar kamu segera membubarkan PKM. Dia minta Chin Peng dia minta pihak PKM ni supaya bubarkan Parti Komunis Malaya. Lepas tu kerajaan juga minta kepada Chin Peng ini, minta pasukan kamu meletakkan senjata dan minta pasukan kamu menyerah diri. Ada 3 lah permintaan kerajaan. Dalam rundingan baling itu pihak kerajaan minta 3 perkara. Minta PKM bubarkan, minta mereka letakkan senjata, minta mereka serah diri. Lepas tu pula
komunis ini, Chin Peng ini, ketua dia Chin Peng, pihak komunis, dia sanggup nak ikut cakap kerajaan, sanggup. Tapi ada syarat pula yang dikenakan. Okey, Chin Peng cakap kat Tunku Abdul Rahman begini. Okey, saya boleh terima syarat kamu, tapi ada satu syarat kami minta. Chin Peng minta apa agak-agak? PKM minta apa? PKM minta, kalau kamu nak kami PKM ikut syarat kamu, kami minta satu saja, iaitu tolong iktiraf kami menjadi sebuah parti politik yang sah. Iktiraf kami untuk menjadi parti politik yang sah. Ni keyword dia. Tapi agak-agak awak, Tunku Abdul Rahman, kerajaan terima tak syarat komunis ini? Dia terima tak? Dia terima tak syarat parti komunis ini? Tak kot. Nah, tidak. Sebab kalau awak baca kesimpulan tu, awak baca kesimpulan ni, kesimpulannya rundingan balik ini gagal sebenarnya. Gagal. Kerana Tunku Abdul Rahman tidak terima cadangan Chin Peng, ketua PKM itu. Okey? Sebab Chin Peng minta apa? Chin Peng minta PKM itu jadi satu parti politik yang sah. Padam. Awak faham tak maksud parti politik yang sah ni apa? Faham tak? PKM minta. Tak faham? Okey, saya terangkan macam ni Contoh Contoh kalau andai kata Tunku Abdul Rahman terima syarat Chin Peng itu, zaman sekarang ini kalau Tunku Abdul Rahman terima syarat PKM itu jadi parti politik yang sah. Zaman sekarang ini kita dah ada satu parti lagi. Parti Komunis. Awak nak tak negara kita ada satu parti yang lain? Parti Komunis nama dia. Awak nak tak benda tu wujud? Cubalah contoh, ada pilihan raya akan datang, tiba-tiba suatu masa nanti rakyat nak mengundi parti politik, parti komunis itu memerintah. Awak nak ke negara kita jadi satu negara komunis? Tak. Nak ke? Tak nak. Sebab itulah Tunku Abdul Rahman berfikir permintaan PKM itu orang kata sangat sukar nak diterima oleh mereka. Chin Peng sanggup. Okey, kami boleh letak senjata kami boleh serah diri, kami boleh bubarkan PKM, tapi satu je kami minta. Tolong iktiraf kami jadi satu parti komunis yang sah, yang boleh ikut bertanding dalam pilihan raya suatu masa nanti. Tu permintaan Chin Peng, permintaan PKM. So permintaan itu terlalu berat untuk kerajaan. Terlalu berat. Tak naklah nanti suatu masa nanti kat negara kita ada satu parti komunis. Sekarang kita ada parti UMNO, parti MCA, MIC, parti PAS, DAP, PKR, Bersatu, Parti Amanah, macam-macam parti kan. Tiba-tiba ada parti komunis yang ada. Kalau parti komunis menang pilihan raya, negara kita akan jadi negara komunis. Macam Korea Utara. Jadi Tunku Abdul Rahman tak terima syarat itu dan rundingan baling itu gagal. So mereka baliklah kat tempat persembunyian balik semula. Okey. So itu saja perbincangan kita pada hari ini. Topik apa? Usaha menangani ancaman komunis. Okey. Last. Kejap je. Sebelum itu. Kejap. Sebelum kita berundur lah Mana tadi? Kita pergi yang tadi ni kan. Okey, saya nak minta korang cek kat mana isi penting dapat. Yang tadi ni. Contoh ni soalan tadi kan. Mana? Pelajar lah. Okey ni. 6.3. Usaha menangani ancaman komunis. Contoh soalan lah. Apakah usaha British bagi menangani ancaman komunis di tanah Melayu? Okey. Boleh tak saya minta seorang, siapa dulu sukarela nak bagi tahu saya markah pertama kat mana? Kalau awak baca kat sini. Menguatkuasakan undang-undang darurat yang mengenakan sampai habis. Sekejap. Mana ni? Sekejap Okey, mana yang saya perlu highlight? Ya, menguatkuasakan. Okey, jawapan Nurin betul. Menguatkuasakan undang-undang
Darurat. Ini markah yang pertama. Okey, ada lagi tak? Markah kedua kat mana? Siapa tahu markah kedua kat mana? Korang highlight siapa yang dah print nota tu tolong highlight. Ataupun awak terus buat garis. Garis tanda right lah. Tulis nombor. Okey, Anik kat mana Anik markah yang kedua? Anik, markah kedua kat mana Anik? Semua subjek tak faham. Awak respon yang mana ni? Saya nak tahu markah yang kedua. Markah kedua kat mana? Cikgu, cikgu. Nak cuba? Cuba Karen. Markah Karen kedua. cuba dulu cikgu. Okey Karen. Markah kedua. Sekejap lah. Pertama Nurin dah bagi menguatkuasakan undang-undang darurat. Itu cara nak tangani. Markah yang kedua kat mana? Rasanya mengenakan hukuman berat kepada sesiapa Ya. sahaja yang membantu komunis. Ya, mengenakan hukuman berat itu. Hukuman berat. Saya highlight kat sini lah yang utama lah. Hukuman berat itu markah kedua. Hukuman berat kepada sesiapa saja yang membantu komunis. Okey, Fatanin. Mana Fatanin ada lagi? Fatanin, markah ketiga kat mana Fatanin? Dekat menguat pasukan keselamatan. Betul. Menguatkan pasukan keselamatan. Ada lagi tak markah keempat? Fatanin cuba sambung. Markah keempat kat mana? Dengan menubuhkan polis hutan yang Ya, melakukan betul. rondaan hutan. Betul? Menubuhkan polis hutan. Ni markah keempat. Markah kelima, dia pecah lagi tau. Rondaan ni markah lain. Rondaan di kawasan hutan untuk memburu komunis. Rondaan. Dia pecah-pecah sebenarnya. Itu markah. Saya list dulu boleh? Okey, Liana, cuba markah ni dah berapa markah ni? Rondaan ni. Rondaan ni markah kelima Okey, markah keenam kat mana? Liana. Memperkenalkan sistem kad pengenalan. Ya, sistem kad pengenalan ni markah keenam. Okey, next. Markah ketujuh. Lepas tu bertujuan mengawal pergerakan penduduk. Ya, mengawal pergerakan penduduk. Siapa lagi? Nak terus ke, Liana? Ya Allah, saya gagal. Apa lah, last. Yang ke-8? Membolehkan pasukan keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Ya, membezakan antara orang awam dengan komunis. Membezakan. Okey, siapa lagi Syafina? Markah yang Saya lupa cikgu. Bye-bye. Terima kasih. Nak pergi mana? Saya ada hal. Okey lah, tak apalah Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, yang lain sabar Tunggu. Dah tak ada Syafina. Siapa lagi? Anik boleh Anik bagi? Siapa yang belum kat sini? Nurin. Nurin dah kan? Semua dah Anik belum? Anik, cuba Anik bagi. Cikgu, seterusnya British memperkenalkan rancangan BRICS. Ya, rancangan bridge. Memperkenalkan rancangan bridge. Rancangan bridge tu markah yang ke-9. Lagi? Yang ke-10, Markah ke-10. tujuan rancangan ini ialah ingin memutuskan hubungan PKM dengan Min Wen untuk yang membekalkan Okey. makanan senjata, maklumat dan ubat-ubatan pada PKM. Dia pecah tau. Yang memutuskan hubungan PKM dengan Min Yuan ni markah yang ke memutuskan ni markah yang ke-10. Memutuskan hubungan. Yang ni markah ke-11. Membekalkan makanan apa semua ni huraian untuk memutuskan hubungan ni. Okey, lepas tu ada lagi tak markah yang seterusnya? Apa lagi markah yang seterusnya? Seterusnya rancangan BRICS dapat melemahkan selain itu rancangan BRICS ini dapat melemahkan pergerakan komunis. Kat mana yang cikgu perlu tanda? Dapat melemahkan pergerakan komunis. Ya, melemahkan pergerakan komunis. Okey lagi. Cuba Khairil pula. Khairil. British menawarkan pengampunan kepada komunis. Ya, menawarkan pengampunan kepada komunis. Lagi? Next. Markah seterusnya kat mana?
Menyerah diri melalui radio, risalah, iklan dan wayang gambar. Ya, contoh ni. Contoh-contoh yang pertama lah cikgu biasakan tanda radio ni. Okey, contohlah kalau awak bagi satu je pun, awak dah dapat juga markah. Satu, ini contoh. Kalau awak sebut banyak-banyak pun tetap dapat satu markah. Okey, markah contoh untuk esei dapat satu markah saja. Okey, saya saja je bagi banyak biar awak belajar juga. Okey, lagi siapa lagi yang ada kat sini? Fatinin, boleh? Fatinin, cuba lagi Fatinin. Ada lagi tak Fatinin? Markah seterusnya. Mengenakan perintah berkurung Ya, betul. Mengenakan perintah berkurung. Okey. Lagi? Lagi markah? Melarang mereka keluar daripada rumah. Betul. Melarang mereka keluar daripada rumah untuk tempoh tertentu. Okey, Nurin? British melancarkan perang saraf. Yang tu. Perang saraf. Mana? Seterusnya, British melancarkan perang saraf. Sebelum tu ada markah lagi lah. Sebelum tu ada markah lagi. Contohnya penduduk Tanjung Malim, Perak dikenakan perintah berkurang selama 22 jam. Ya, contohnya kat Tanjung Malim. Tanjung Malim, Perak. Ni markah contoh lah. Dikenakan sebenarnya banyak ni. Perintah selama 22 jam. Okey. Okey, seterusnya. Markah kat mana? Tadi awak sebut kan? Oh, melancarkan perang saraf. Okey, ni awak dah sebut. Lepas tu, lagi? Boleh sambung Nuri. Apa lagi isu dia? Bertujuan tu dikira ke? Yang mana? Bertujuan untuk memenangi hati rakyat. Dapat? Memenangi hati rakyat. Oh, ada? Memenangi hati rakyat supaya boleh beri kerja sama. Ini dia ada pecahan tak? Dapat. Dia pecahan juga ni. Memenangi hati rakyat. Lepas Okey. tu, Rakyat boleh bekerjasama. Ni pun dapat tau. Lepas tu, ada lagi tak? menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Betul? Menyampaikan segala maklumat tentang komunis. Ni pun pecahan lagi ni, markah ni. Sebenarnya isi ni senang je nak bagi markah tau. Okey. Habiskanlah Nurin. Menamatkan ancaman komunis di Tanah Melayu. Belum. Itu belum dapat markah. Oh ya. Mengadakan rundingan baling. Ya, rundingan baling ini. Rundingan baling markah. Lagi? Melibatkan 2PM, PTM tu semua tu. Okey, betul. Melibatkan Tunku Abdul Rahman dengan Chin Peng ataupun Ketua PKM. Ada lagi tak markah? Rundingan gagal. Tak ada markah. Tak ada. Okay. Sebab kita nak terus jawab soalan je. Apa usaha British je? Apa usaha dia saja untuk menangani ancaman komunis. Alright. So, itu saja kelas kita pada hari ini 6.3. So, kat sini kalau kita, yang saya highlight ni saya dah kira saya dah catat kat sini. Semua ada 22 markah. 22 markah. Banyak sangat tau. Awak kuasai yang ini saja jawapan ni, awak dah memang totally awak dah menguasai sebenarnya topik ni. Yang jawapan yang saya bagi ni, kalau awak dah menguasai ni, awak dah hampir nak menguasai banyaklah fakta soalan ni. Okey, usaha untuk menangani ancaman komunis. Okey, soalan maksimum untuk soalan esei biasanya berapa markah untuk setiap pecahan? Berapa markah maksimum soalan esei? 8. Ya, 8. So awak sangat banyak kat sini. Ini saya saja je bagi banyak biar awak tahulah semua. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okey, sekian itu saja daripada saya. Kita sambung pada minggu hadapan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye. Terima Terima kasih kasih cikgu. Cikgu.